A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan tafsir, dan kita dalam tafsir suratul Al-Insan, surah Al-Insan, dan kita dah sampai pada ayat yang ke-18. Itu di mana Allah Taala ceritakan berkenaan sifat-sifat golongan yang abrar, apa mereka dapat dalam syurga nanti. Mana Allah Taala terangkan orang-orang fujar apa benda mereka kena, Allah terangkan berkenaan dengan orang abrar apa nikmat mereka dapat. Kadang-kadang Allah Taala lebihkan dalam penceritaan mencerita kepada kita berkenaan dengan sifat syurga. Kadang-kadang Allah Taala panjangkan sifat neraka. So itu cara Allah Taala berikan targhib wa tarhib. So kita tak perlu bimbang berkenaan tajuk tersebut, kita belajar dan juga cari di situ bagaimana kita mendapatkan keyakinan. Memang kita perkhabaran tentang akhirat ni melalui ghaib saja. Dan maka macam Ibn Abbas nyatakan itu, qawarir tu, dia kata nama tu ada, rupa tak tahu. Kan makan macam tu kalau syurga, contoh macam buah delima, buah-buah dalam syurga tu, nanti kita tahu rupa dan sebagainya. Kita tahu, tapi rasa dia mungkin takkan serupa. Tapi kalau qawarir ni, Ibn Abbas kata dia nama je, kita faham. Tapi gambaran tak tahu. Pasal Allah Ta'ala kata dia qawarir berkaca, tapi dia perak. Macam mana perak berkaca? Kan boleh tembus, perak boleh tembus. Macam mana, nipis sangat ke? So actually the meaning tu kita tak ada nak grasp, nak faham dengan tepat. Mana menunjukkan cantiknya, indahnya hatta gelas untuk minuman. Bagi orang dalam abrar tadi, mereka punya gelas minuman pun adalah indah dan juga tak dapat nak digambarkan. Macam tu sekali. Dan juga diterangkan berkenaan dengan tajuk tu. Baik. Baca 17 kita berhenti 16 itu. So kita sambung 17 sampai 22. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Ainan fiha tusamma salsabila. Wa yatufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Baik, sambung Mana masih lagi menerangkan berkenaan dengan orang yang masuk dalam syurga tu. Lepas diterangkan berkenaan dengan gelas atau minuman dia, macam mana rupa dia, akan terangkan. Wa qauluhu, berkata Ibn Katsir rahimahullah, wa qauluhu, dan kata firman Allah Ta'ala lepas tu, wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Dan mereka diberi minum dalam syurga tu, fiha dalamnya, ka'san, dan menggunakan gelas, ka'as, yang kana mizajuha zanjabila, yang adalah campuran dekat situ adalah zanjabil. Itu halia. Jadi zanjabil ni halia. Pergi kedai mana-mana pun kat tanah Arab, dia beli halia, kita sebut zanjabil. Setengah para ulama nyatakan ini asal kalimah Farsi. Pasal memang orang Arab sendiri nak tanam zanjabil, payah nak tumbuh, padang pasir nak tumbuh macam mana halia. Mati kering halia tu. Dan besar dah jadi halia kering. Halia tu tanam, halia tu, pasal halia kan dia perlu air. Kan nak tanam halia ni bukan mudah suka hati je. So jadi dalam tajuk ni maksud dia, hari tu mizajuha kafur kan. Sekarang ni mizajuha zanjabil. Okay, baik. Berkata Ibn Katsir, iaitu wa yusqawna, dan diberi minum mereka, siapa? Yakni al-abrar aidan, orang yang abrar tu, orang yang baik-baik ni juga, fi hadhil akwab, dalam kap-kap, dalam piala-piala berkenaan, ka'san, satu minuman itu khamran, minuman yang dekat sebut ini, Ibn Katsir kata khamran itu arak, kana mizajuha zanjabila, yang campurannya adalah zanjabil.
Mana maksud dia, hari tu kan mata air tu keluar, campuran dia adalah kapur. Sekarang ni ka'san, mana minuman dia adalah arak, dan campuran arak berkenaan adalah zanjabil. Jadi di sini Ibnu Katsir berkata, fataratan, maka sekali-sekali yumzaju lahum syarabu bil kafur, dicampurkan untuk mereka ni minuman, bil kafur, dengan kapur. Itu kafur barus lah, bukan, tapi janganlah tuan-tuan jangan pelik kepala pula. Kafur barus buat minum apa, orang untuk minuman apa, orang apa mandi mayat, tiba-tiba kita minum. Sebenarnya benda berkenaan adalah barang ataupun benda yang digunakan untuk orang kata apa, perubatan. Macam garam lah, garam. Bila orang nak buat awet mayat. Kan mayat nak dia awet kan tak garam. So tuan-tuan makan garam juga kan. Lebih macam tu lah, faham macam tu je. Tapi tak dengarlah pandang zaman dunia ni. Tapi saya terang itu kan, dia pencampuran kapur ni menyebabkan orang tu sejuk je. Kan, tu sebab kami dulu di Yaman kan, universiti orang dia letakkan dalam air teh. Budak-budak Arab suka minum air teh, dia bagi letak kapur barus macam tu. Supaya budak ni senyap. 3 bulan tinggal bini tak ada masalah. Kadang dia kata, yelah pasal dia kandidat dia pening kepala. Apa jadi kan. Kan dia sibuk cari bini baru masalah. Jadi dia orang bagi minum air kapur barus tu. Tapi bukan minum banyak, sikit je campuran dia. Supaya orang tu jadi relax. Tu dia kata pelik budak-budak ni. Macam malaikat. Datang universiti senyap je. Rupanya dia campur kapur barus dekat dalam air tu. Lepas tu tapi saya dengar in the end ada budak-budak protes dan sebagainya. Katanya dihentikan. Tapi rasa tak henti juga. Bubuh juga peduli kan budak ni. Pasal benda tu bukannya racun. Kapur barus bukan racun. Dia actually benda tu dia ada wangi dia, ada scent dia, ada bau dia. Dan juga ada sifat menyejukkan badan. Bukannya macam tu. Macam tawas kan, tawas yang orang gunakan untuk bersihkan perigi sebagainya kan. Kadang dia kata orang tu kalau dia ada orang yang penyakit tertentu dalam, even orang Melayu kita pakai, dia ambil air kelapa tu, dia letak atas api, kemudian letak dengan kelapa tu tawas, gula batu dengan garam bukit. Kan, cium pinggang kan? Letak macam tu. So masak sampai menggelegak. Lepas tu baru minum. Naik ke buih baru minum. Jangan mabuk sudah. Tak tahu lah. Tapi tawas campur tawas dalam tu. So jangan sikit je, tak adalah jadi macam bila minum tu putih terus badan kita. Maksud dia benda ni macam saya terangkan, benda-benda yang mempunyai kegunaan dari segi perubatan. Tapi orang Melayu kita banyak mungkin dah tinggal. Kita dah terlampau bergantung dengan Panadol, bergantung dengan kan, using Panadol too much. Sampai kan sakit perut Panadol, sakit kepala Panadol, sakit belakang Panadol. Apa benda tak Panadol saya tak faham. Kan, cuba ubah sikit. Semua Panadol apa pasal? Tapi dah terbiasa kan Panadol. So jadi macam tu keadaan. Sebenarnya kita terlampau gunakan bahan kimia, biasa kita lupa sebenarnya benda-benda biasa orang atuk nenek kita dulu, bahkan orang Arab zaman dahulu pun pakai barang-barang seperti kapur barus dan sebagainya digunakan untuk perubatan. Bukannya benda tu menyakitkan badan. Kata bagi mayat, lepas tu bagi kita pula. Kotor ni tak ada. Okay? Macam lap bidara kan, orang suka beli madu sidir kan. Itu bidara. Tapi sidir ni digunakan daun dia, digonyo-gonyo hancurkan untuk jadi macam sabun, bersihkan mayat. Tahu? Lepas tu yang makan madu dia pasal madu sidir, madu bidara tu, pokok bidara di selatan Yaman. Dia memang diorang makan madu tu jadi musim sejuk, bunga yang ada pokok tu je. So jadi orang Arab Yaman dia boleh define, ni musim ini madu sekian je, musim ini madu sekian je. Tapi pokok bidara kalau kita tengok kan, kegunaan biasa ada selain masalah mayat. Angkat tangan siapa dengar? Yelah, dalam pantun ada nasi mak buah bidara. Kan, tak makan kau buah bidara pun. Bidara kecil je macam ceri. Tapi kegunaan dia, daun dia tu digunakan untuk basuh mayat. Mayat ganti sabun. Asalnya zaman dulu tak ada sabun. Pasal dia bersihkan. It's actually cleaning. Kalau kita gunakan daun tu, ambil daun bidara tu, dia hancur-hancurkan. Kemudian bila kita guna air, dia akan hilangkan daki. So, originally, orang Melayu kita macam benda akar-akar pokok. Sekarang tak pakai dah. Akar sintok lah, akar apalah. Nak belajar silat pun dia suruh beli akar sintok. Lepas tu tak tahu pakai pun. Macam-macam benda. So anyway, macam dia sebut kat sini, taratan, sekali-sekala untuk orang abrar ni, yumzaju lahum syarab, dicampurkan untuk mereka ni minuman, diadunkan untuk mereka ni minuman, bil kafur, dengan kapur. Itu kapur barus. Wahwa barid, dan sifat kapur barus ni adalah barid, sejuk, cool, cooling. Wataratan, dan sekali-sekala bizanjabil, iaitu dengan berhalia. Wahwa dan halia ni sifat dia apa? Har, panas. So sometimes bagi minum panas, sometimes bagi minum sejuk. Maksudnya air tu tetap nyaman, tapi campuran tadi memanaskan badan diorang ataupun menyejukkan badan diorang. Itu maksud dia minuman diorang mereka ni. Bukan maksud dia zaman kita ni kan sekarang ada peti ais kan, nak minum sekian. Tapi kat sana tak. Campuran tu tadi memadai untuk menyejukkan dan memanaskan badan.
Tapi dan kita ingat, panas badan orang ahli syurga, peluh mereka adalah kasturi, bau wangi. Tak ada macam dunia ni, bau hapak kan. Muka handsome dah, tapi bau peluh tetap masam. Faham? Kenapa? Li'tadilal amru, supaya menjadi apa? Sederhana urusan tadi, taklah terlampau diorang sejuk sangat, tak terlampau panas sangat. So, jadi sederhana. Kan jadi mu'tadil. Jadi sederhana urusan berkenaan. Wa haula. Okey? Wan mereka ni yumzajulahum min hadha taratan, dicampurkan untuk mereka ni sekali-sekala min hadha, daripada ini, itu daripada sekian. Dan wa taratan min hadha taratan wa min hadha taratan, daripada ini sekali-sekala dan daripada ini sekali-sekala. Maksudnya sekali-sekala campuran minuman dia adalah kafur barus, yang syurga punya bukan dunia punya, dan satu lagi kadang-kadang campurkan dia zanjabil, itu dengan kehalia pun syurga punya bukan dunia punya. Memang dikata makhluk-makhluk syurga ni ada benda yang serupa dengan makhluk dunia. Contoh macam bila disebut tentang apa, makanan pertama ahli syurga akan disembelih untuk ahli syurga ni, pertama dia akan makan lebihan hati ikan. Macam rupa dia tahu, tapi itulah the first apa bukan appetizer. Kalau kita dalam tu kos makan kan, kita ada 3 course 4 course makan ni, first kita makan apa? Appetizer. Bukan. Hors kan. Jadi the first thing dia makan adalah hati ikan. Lepas tu akan disembelih untuk mereka ni lembu, dan juga lembu-lembu yang berada di syurga, yang makan daripada tanah syurga. Maksudnya disembelih untuk mereka lembu. Bila disebut lembu, bayang apa? Bayang lembu lah, jangan bayang benda lain. Kan jangan bayang lembu, tapi lembu syurga macam mana? Siapa bela? Janganlah fikir benda tu. Kan, mana maksudnya di sana ada binatang dia. Hatta burung, dekat syurga ada burung. Kan bila diterangkan berkenaan dengan orang-orang yang mati syahid, mereka akan duduk dalam mulut burung yang hijau yang akan berkeliaran dalam syurga. Maksudnya burung tu wujud. Bila sebut burung tu tahu nampak. Jangan pening kepala burung macam mana rupa. Tapi warna dia hijau dah, stop situ. Jangan burung macam mana, enggang ke? Rupa mana? Rupa pipit ke? Rupa apa kan? Kericap ke? Kan honey kan? Bukan. Jangan bayangkan, tapi kita tahu rupa dia burung-burung, tapi jenis mana tak tahu. Macam lembu. Lembu mana? Lembu jam 6 pagi. Lembu apa India yang besar tu ke? Ke lembu kampung Melayu kita punya ke? Which one? Tak pening kepala. Tompok-tompok ke? Kan macam lembu New Zealand. Jangan pening kepala. Kan dia lembu-lembu. Macam tu yang masalah. Bila sebut halia, sebut kafur barus ni, ia adalah benda yang kita faham, tapi apa? Sifat dia yang syurga punya. Itu berbeza dengan kita, Maksud dia dipanaskan, disejukkan mereka sekali-sekala. Wa amal muqarrabun. Okey? Wa amal muqarrabun. Adapun orang-orang muqarrabun ni, fa innahum yashrabuna min kullin minhuma sirfa. Mereka ni muqarrabun ni akan minum daripada setiap yang ada tu sesuka hati mereka. Kalau orang-orang abrar ini diberikan mereka ni ikut sekali-sekala. Sekali-sekala begini, sekali-sekala begini. Tapi orang-orang yang muqarrabun, anytime, anywhere, bila nak, masa nak, semua sekali. Okay. Kama qala Qatadah wa ghairu wahid. Sebenarnya dikatakan oleh Qatadah dan selain lebih daripada seorang. Dan sebab dalam tajuk ni kita kata bila disebut oleh Ibnu Katsir, ada abrar, ada muqarrabun, atau dalam Quran dan surah Al-Waqiah ada ashabul yamin, ada muqarrabin kan? Ashabul yamin, ashabul shimal, lepas tu ada muqarrabin. Orang-orang yang muqarrabin yang hampir dekat dengan Allah Taala, dan orang ashabul yamin, mereka ini menunjukkan kepada kita leveling manusia dalam mendapat nikmat Allah Taala di akhirat nanti berdasar pada kesungguhan mereka di dunia. Dan sebab itu juga bila kita menasihatkan orang untuk mengejar syurga Allah Taala, kalau kita nampak dia malas, relax, jangan marah, jangan cium, kau ni teruk, tak ada langsung sifat zuhud, kita marah dia, relax, pasal syurga bertingkat-tingkat. Faham tak? Bila kita galakkan orang untuk buat baik, tengok level dia, jangan kita dia ni tak belajar langsung ke, jangan cakap macam tu. Macam kadang-kadang ada orang kan suka kerja-kerja sikit, memanglah first thing first, ada separuh orang tu suka berjampi, kan suka minta dijampi. Actually memang benda tersebut dari segi asas dia memang tak diletakkan dalam bentuk sampai peringkat kufur. As long as benda berkenaan jampi, pasal Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata la ba'sar bil ruqa malam yusyrik, tak mengapa berjampi selagi tidak syirik. Nabi sebut macam tu. Dari para sahabat sendiri tak adalah bekerja menjampi orang. Itu satu benda. Kedua, bila disebut oleh Nabi SAW, Nabi kata dibentangkan kepadaku seluruh umat dari akhirat. Aku nampak seluruh umat akan datang. Nabi kata ada Nabi datang dengan seorang pengikut, ada dengan 2 orang pengikut, ada orang 3, ada tak ada pengikut langsung. Nabi kata, kemudian Nabi kata aku nampak hitam di ufuk. Diorang kata apa? Nabi kata pada Jibril, ini ke umat aku? Jibril kata bukan, ini Musa AS. Lepas tu sekian. Lepas tu, tapi tengoklah sana. Nabi kata mana lain daripada satu ufuk tu, semua sekali tu adalah umat Muhammad. Lepas tu Nabi Muhammad disebut pada Jibril kepada Nabi Muhammad SAW bahawa akan masuk syurga
umat engkau, bersama-sama mereka ni 70,000 orang yang tanpa hisap. Sab'un alfan bighairi hisab. So bila Nabi masuk dalam rumah, diam, tak cakap siapa mereka, para sahabat bertelagah. Ada yang kata, agaknya ini anak-anak kita. Sebab apa? Kita dulu pernah sembah berhala, anak kita sembah berhala langsung. So diorang yang mungkin masuk surga tanpa hisap. Kita ni kena hisap, dia kata. Lepas tu seorang kata, tak, ini mujahidin fisabilillah wal mati syahid. Seorang kata, tak, ini ahli Quran. Seorang kata, tak, so everybody datang. Jadi riuh, sini cakap sikit. Nabi keluar, Nabi kata, apa hal? Kenapa ni? Dia kata, diorang kata, ya Rasulullah, engkau sebut bahawa akan masuk syurga umat engkau 70,000 orang tanpa hisap. Kami tak tahu siapa mereka. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi bersebut, humul ladhina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tak minta dijampi. Habis? Siapa suka minta jampi, hilang dah kelak masuk syurga tanpa hisap. Ya, humul ladhina la yastarqun. Mereka adalah orang yang tak minta dijampi. Wala yatatayyarun. Mereka tidak ada tatayyur. Mana ada bad omen, good omen. Nampak gelas jatuh je, apa akan jadi? Nampak sekian je, apa akan jadi? Kan ada orang yang macam tu, tak senonoh. Kan dia nampak bulan, apa akan jadi? Pada baca dia actually ada dalam perangai dia tatayyur. Dia rasa ada bad omen or good omen. Gatal tangan, duit nak datang. Gatal kiri, duit nak hilang. Gerak sini, ada orang nak jumpa. Gerak sini, nak lempang orang. Contoh-contoh kan. So, actually, benda-benda tu, saya ingat lupa, Mufti Kelantan, meninggal lah. Dia buat lawak lah. Orang Petronas kata dengan dia, salam-salam kan. Ada kedutaan buat program. Salam-salam. Sekali orang Petronas pegang tangan dia. Ush, Tok Mufti, panas tangan. Terus dia jawab, dengan muka selamba dia kata, lama tak lempang orang. Orang Petronas tu diam, senyap. Dia Mufti tu rendah je, tapi mulut dia kadang-kadang dia buat muka serius. Dia muka tak ada senyum pun. Mufti anak dia kawan saya. Dia kata, lama tak lempang orang. Tu panas tu. Kan, lawak. Tapi kita banyak bad omen or good omen. Bila orang percaya macam ni, kita kata nampak burung ada ini, nampak sekian ada ini, nampak ular ada sekian. Nabi kata orang yang masuk syurga tanpa hisap, mereka ni pertama tidak minta dijampi. Tak ada sikit je, jampikan saya tak. Okay. Kemudian yang kedua, tidak sifat apa? Tatayur. Tak ada rasa macam bad omen or good omen. Ada nasib baik, nasib malang. Tengok matahari, untung kita hari ni. Nampak daun pokok, kan macam orang kita Japanese, they have something about apa, when drinking tea, if dia punya batang teh tu tegak, untung nasib baik, dia kata. Kita tak boleh, benda percaya berkenaan salah. So anyway, ini sifat dua. Bukan dia keluar dari Islam terus. Maksud dia orang tu tak termasuk dengan 70,000 tadi. Lepas tu, wala yaktawun, dan mereka tidak menggunakan kaedah penyembuhan yang menyakitkan badan. Seperti zaman dahulu orang-orang Afrika dan sebagainya. Even sampai sekarang masih ada lagi. Diorang gunakan besi panas, kai. Mereka bila letak kat sendi. Logik dia betul, ada logik dia. Logik dia bila orang tu sakit dan sebagainya sebelum ni. Tuan-tuan pernah sakit kan? Bila tuan-tuan sakit dan antibody tuan-tuan sekalian dah lawan dengan penyakit. Lepas dia lawan, dia lepak mana? Dia lepak terus dalam darah? Tak. Dia disimpan dalam sendi-sendi, di kawasan sendi. Ada apa kelenjar benda atas nama dia? Tak apa dah. Nanti kita bincang. Dia kata kawasan ni. Dia akan tu doktor tengok mengkap maksud dia tengah keluarkan apa dia punya apa yang apa ni? Thyroid tu. Okey, kelenjar tu. Lymph nodes. Lymph LIMPS. LPH kan? LYMPH. Lymph nodes. Jadi dia akan keluarkan benda tu. Bila diorang gunakan besi panas, seolah macam kan? Orang tu kena malaria, kat sini. Orang tu kena lagi, dekat sini. Tahun depan, kat sini. Dia akan buat. Memang dia buat macam tu. So jadi orang yang tu pun sama. Yang Nabi kata, orang yang nak apa ni, yang masuk syurga tanpa hisap ni, mereka tidak buat perangai ni. La yaktawun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Lalu Ukasyah berkata, ya Rasulullah, doakanlah aku menjadi mereka. Engkau di kalangan mereka. Datang sama lagi, ya Rasulullah, doakanlah aku jadi dengan mereka. Nabi kata, sabaqaka biha Ukasyah. Ukasyah telah mendahului engkau untuk perkara berkenaan. Nabi tak bagi. The second man. Anyway, dalam kisah ni tadi, itu maksud dia syurga tertinggi. Maksud dia orang yang paling hebat masuk syurga nanti, dia tanpa hisap. Dan orang ni bukannya mujahidin, bukan sekian, tapi mereka masuk syurga 70,000 ni tadi dengan sifat perangai mereka tidak ada bergantung dengan benda pelik-pelik. Maksudnya kalau orang gantung pelik-pelik tu syirik terus ke? Tak. Tengoklah keadaan dia. Kan jenis orang begitu, orang kampung biasa ni kan. Saya percaya Allah Ta'ala sembuhkan, tapi melalui pakcik lah, dia kata. Kan, pakcik lah. Macam itu saya percaya hujan turun, tapi mungkin pemilihan hujan. Ayat macam tu tak boleh keluar. Ini 3-4 hari ni boleh keluar kan. Hujan turun sebab pemilihan. Benda tu siapa sebut? Ikut hadis Nabi SAW, dia telah kafir. Pasal dalam hadis Nabi kata, dalam hadis Sahih Muslim,
dalam Bukhari, lafaz dia berbunyi asbaha min ibadi. Dan Muslim hadis nombor 71. Dalam Bukhari hadis nombor 346. Dia kata asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Nabi kata Allah Taala, dia actually diorang solat subuh. Kemudian ada kesan air, hujan malam tadi. Kemudian Nabi kata pada para sahabat lepas sembahyang subuh, Nabi kata, kamu tahu tak apa Tuhan kamu katakan? Diorang kata Allah wa Rasulullah alam. Kami tak tahu Allah Taala kata apa pada kami. Apa Allah Taala cakapkan kami tak tahu. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Nabi kata Nabi kata asbaha min ibadi, Allah Taala kata telah bangun pagi di kalangan hamba-hambaku ini, mu'minun bi wa kafirun. Ada yang beriman dengan aku, ada kafir dengan aku. Fa amma man qala, ada siapa yang berkata mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, kita dihujankan dengan hujan, diturunkan ke atas kita dengan hujan dengan kelebihan kurniaan Allah Taala dan juga rahmatnya. Fadzalika, maka itulah orang yang mukminun bi wa kafirun bil kawakib, dia beriman dengan aku dan juga dia kufur dengan bintang-bintang. Jadi zaman dahulu dia ingat bintang sekian datang, akan datanglah ini. Kemudian kalau dia kata tak ada bintang sekian, hujan tak turun, dia kata. Hujan tak turun, bintang tak ada. Bintang sekian-sekian. Bintang dia ada tempat dia, kedudukan dia. Dan normally diorang punya andaian tu tepat. Jadi macam bom hujan kan, tak ada hujan. Dia masaknya air batu-bata kan, dia masuk dalam periuk. Ada separuh tu dia suruh pengantin perempuan punya baju dia campak ke atas bumbung. Pun ada juga buat kerja macam tu. Kononnya hujan akan tertolak dengan benda tu. Pasal bila Nabi kata orang tu dia actually tak boleh percaya selain Allah Taala mendatangkan hujan. Sebab apa? Sebab kalau orang zaman sekarang kan gunakan pembinaan hujan tu, dia benda tu atas tu tak berhenti kat situ. Angin tolak tahu tak? Kalau dia kata biar nak turun hujan tapi nak kat laut, kita nak cakap apa? Tembak-tembak boom kan. Ada pembenihan berlaku. Tapi kat mana pergi dia? Dekat laut. Bukan kita kerja kita. Mana kita boleh try nak cuba interfere, tapi benda takkan berlaku melainkan dengan cara yang orang tak kehendaki. Dan maka lebih lagi sebenarnya yang bagus pula pada hari Ahad malam tu, orang daripada Jabatan Meteorologi dah telah isytiharkan. Dia kata pembenihan hujan tak boleh dibuat kerana udara terlampau kering. Jadi orang buat istisqa, hujan turun, tiba-tiba ada pula mulut gatal. Ini kita ni istisqa ni sampingan je. Di samping kita menembak. Serius. Serius. Buka surat khabar, kalau siapa buka jumpa. Ada orang cakap. Dia kata istisqa ini sampingan. Sedangkan Allah Taala sebut dalam Quran, wa yunazzilul ghaiz, dia menurunkan hujan. Allah Taala sifat dia dalam akhir surah Luqman. So benda tak ada siapa kongsi Allah Taala. Tak ada siapa boleh kongsi dengan Allah Taala bab turun hujan ni. Tak ada siapa yang cakap saya kongsi dengan Allah Taala, tak ada. Kita minta Allah Taala bagi, dia bagi. Dia tak bagi, itu hak dia. Tapi yang penting sekarang ni memang untuk hujan itu turun purely kan, mesti basically memang benda tu daripada Allah Taala semata-mata. Sebab Nabi kata dalam hadis tadi, Allah Taala kata ada hamba-hambaku bangkit pagi dan keadaan kafir dengan aku dan dengan mukmin. Ada kafir, ada mukmin, ada kafir. Yang kata kita dihujankan dengan rahmat Allah Taala, maka mereka orang yang beriman. Dengan aku kufur dengan bintang. So jadi benda-benda ni kita kata konsep yang perlu ada. Bila orang tu tengok berdasarkan hadis yang kita baca tadi, awal hadis ni dan yang awal tadi, memang ada manusia ni kadang-kadang kita kata mungkin iman dia lemah. So bila kita ajak orang untuk buat kebaikan, kan kita belajar level tinggi dah lah. Kan habis dah surah juzuk 30, surah Al-Quran, juzuk 9 nak habis dah. Jadi mungkin lama kita berbahas macam ni, mungkin hati kita lembut sikit berbanding dengan orang lain. Tapi janganlah kita rasakan macam orang tu habislah tak ada harapan. Pasal apa? Pasal manusia ni ada leveling. So jangan kita paksa orang tu ikut sampai pihak yang hujung sekali. Ini selagi awak tak ada kan Nabi kata 70,000 yang masuk syurga tanpa hisap. Ini perangai dia. Yang perangai yang mungkin campur-campur aduk sikit tu, yang kena hisap dululah. Gitu je. Mana tak pasal syurga ni bertingkat-tingkat. Dia bukan satu level. So bila kita belajar berkenaan tajuk ni, macam dalam hadis ni tadi, dalam kisah tadi, disebut berkenaan dengan ashabul yamin ataupun abrar, berbeza dengan orang-orang yang dipanggil apa? Muqarrabin. Muqarrabin ni dia akan makan apa benda saja dia nak bila mana nak. Dan bahkan apa untuk mereka adalah benda yang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas dalam hati manusia, tak pernah tengok oleh telinga. Itu beza dia. Ada perbezaan dekat situ. Ya. Ya kan? Tak. Sebab ni tu saya kata tembak pun tak turun. sebab apa? Pertama sekali, itu sebab bila Nabi sarankan benda berkenaan supaya kita buat istisqa dahulu. Mana benda yang cloud seeding ni bukan dikira usaha. Pasal benda tadi ikut teori, dia bukan praktikal, teori. Secara teorinya kalau udara awan ada, disejukkan awan tu tadi, kan bahkan orang kata dia tembak dry ice ke? Apa dia tembak? Air garam kan? Termasuk dry ice sekali.
Sebab kenapa dia kata yang hujan pertama tu jangan ni pasal ada racun sikit, dia kata. Pasal dry ice ni kalau campur dengan air biasa dia akan racun. Kata diorang lah, ya ke tidak. Tapi anyway, usaha diorang tu sebenarnya untuk menambahkan kesejukan. Tu je. Menambahkan kesejukan di udara supaya bila makin sejuk, maka air akan condense. Bila makin condense, maka turun dipanggil hujan. Itu idea, that's the idea. Tapi the problem is kita tak boleh kawal apa? Angin. Tembak ke atas tu berkali-kali kita tembak. Kalau angin datang daripada barat daya atau timur laut, tolak angin tu ke sana, kan angin kuat dan perlahan, bukan kita kawal. Bukan ada kipas pula lawan. Angin datang, pasang kipas balik, lawan balik. Tak boleh. So meaning that tembak mana pun takkan boleh turun kalau tak nak turun. Even though kita tembak kan. Dan kalau dia kata tak tembak pun datang macam 3-4 hari baru ni kan. Benda tu memang diorang sini kata tak boleh buat. Air udara terlampau kering 2 minggu sebelum ni kan perasan. Kering sangat. Sampai kan kata matahari terik kan. Tak nampak awan pun. Hari ni awan banyak. Mana hari-hari sebelum ni mana ada awan? Tak ada awan langsung. So maksud dia sekarang ni, ini kata benda ni hak milik Allah Ta'ala yang mutlak. Yang kita tak boleh nak argue. Atau kita kata boleh tak kita tumpang sekaki. Kan Allah Ta'ala kuasa tapi kita tumpang sekaki. Jadi macam bomoh. Allah Ta'ala kata dia saja tahu mengetahui benda gaib. Bomoh kata kalau Allah Ta'ala buka apa salahnya? Nampak tak? So in the end benda tu akan open tau. Pasal benda ni actually bukan berlaku sekali kak. Dekat Afrika berkali-kali. Macam ni di Eritrea pernah turun dia kata hujan orang Islam. Tahun 80-an tu, hujan orang Islam. Kes dia pasal benda tadi orang Kristian buat tak turun apa. Zaman tu ketika tu Eritrea berada di bawah pemerintahan komunis. Sekarang ni demokratik lah. Dulu komunis betul. Dia di tanah di Afrika tu ramai pemimpin yang komunis, sosialis. Pasal melihat kepada kecanggihan ataupun kata kehebatan Rusia, diorang hantar anak-anak diorang belajar di sana. Balik tu bawa ideologi sosialis terus. Tukar negara jadi komunis. Jadi bila berlaku pada zaman berkenaan, even anak kepada imam yang buat benda tu kawan saya dalam kelas. Saya belajar tahun 1, tahun 2 dulu, budak tu satu kelas dengan saya. Waktu kami belajar di Yaman budak tu angkat tangan dia, bapak aku. Tu bapak dia yang terlibat dengan kisah tu. Pasal bapak dia imam dekat tengah-tengah bandar tu, diorang minta supaya budak muda datang, kata bukan Nabi ajak istisqa ke? Dia kata Nabi istisqa. Boleh. Dia suruh orang ramai balik orang Islam ni supaya berpuasa dulu 3 hari dan sebagainya. Banyak-banyak beristighfar, banyak minta ampun. Pasal benda tu dia antara sebab. Kadang dihalang manusia daripada hujan dengan sebab masalah dosa manusia sendiri. Sebab kenapa dalam surah Nuh kata pada kaum dia apa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku kata pada kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau kamu beristighfar saja, Allah Taala utuskan kepada kamu hujan mencurah-curah. Itu antara syarat awal. Itu yang diberi Hasan Al-Basri. Bila orang datang jumpa dia kata hujan tak turun, dia kata apa? Balik istighfar. Sebab Allah Ta'ala janji kepada dalam Quran Karim, Nuh janji pada kaum dia, balik istighfar. Mana istighfarlah kamu semua, maka hujan akan turun. Itu di antara kaedah sebenar. Ya? Sebelum daripada mula untuk istisqa tu, istighfar dahulu. Beristighfar, minta ampun banyak-banyak, semua sekali. Banyak-banyak melepaskan dosa. Kalau ada dosa yang kita maafkan dan sebagainya. So lepas tu dia buat. Bila dia buat saja, tak sampai betul tu. Tapi imam dia kata apa? Ketika mana ditanya oleh Syekh Munajat Zindani, apa benda dia cakap? Dia jumpa kat Mekah. So imam tu kata apa? Ketika semayang tu dia kata sebenarnya, lepas semayang tu, aku tak doa lebih besar. Mereka kata, Allah, janganlah malukan umat Islam. Itu je. Dia kata, pasal tak nak umat Islam malu je. Kalau boleh. Maka tu hujan turun mencurah. Dan dia kata hujan tu hujan orang Islam. Di Eritrea. Kan negara Kristian. Tapi hujan orang Islam. Benda-benda tu kita berkali-kali. Dia kata memang Allah Ta'ala tunjukkan antara bukti bahawa dia mengawal hujan. Tu dia kata, wa yunazzilul ghais. Kan manusia dia turunkan hujan. Bukan orang lain berkongsi dengan dia. Kan kita kadang bila kita tembak sendiri, kita rasa macam inilah percubaan kita. Kan contoh macam orang tu kan dia buat macam untuk dapatkan anak. Kan dia ambilkan anak nak jadi ke tidak. Kan dia ambil anak tu dia benda macam ni. Masukkan dalam rahim. Kalau rahim tu tak boleh nak tampung janin berkenaan, terkeluar juga. Maksud dia boleh try, you can try. But actually yang menyebabkan anak tu lahir atau jadi bukannya usaha kamu, tapi keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kamu duduk era zaman di mana manusia ada teleskop elektronik yang besar. Kan benda kecil halus boleh nampak besar ni. Doktor tu masukkan seko kan dia masukkan dalam tu. Sebab kamu tinggal zaman ni dan tinggal di negara yang ada benda macam ni. Kalau tinggal di negara yang tak ada benda macam ni, tak dapatlah kamu benda berkenaan. Yang mengatur kamu lahir kat mana? Siapa? Allah Ta'ala. Yang menjadikan manusia ada kemampuan untuk benda tadi, Allah Ta'ala. Tapi yang memastikan benih itu tidak jatuh gugur daripada rahim wanita berkenaan, siapa? Allah. Try lah, tapi takkan jadi. Kalau Allah Ta'ala tak izinkan, takkan jadi. Maka tembaklah macam mana pun kan, berapa ringgit habis kita tembak,
still takkan jadi kalau tidak ada izin Allah Ta'ala. Faham macam tu je. Tapi yelah kita yang mana tu? Oh, 70,000 tu. Hadis apa Sab'un Alfan kan? Bukhari Muslim ya La yastarqun. Okey. Humul ladzina la yastarqun. La yastarqun. Lafaz ni lafaz lain ni. Ya. Humul ladzina. Okey. Bukhari 6472. Sebenarnya semua sekali ni 65 57. Tapi Bukhari dia punya hadis tu sentiasa berubah-ubah nombor. Sebab dia kerat-kerat, tahu tak? Imam Bukhari suka kerat. Dia separuh bab ni, lepas tu nanti separuh lagi dia tak depan. Tapi hadis yang sama. Okey. Okey, dia sebut kat sini kalau Bukhari dalam hadis ni, okey, dia ada 3 tempat. Yang pertama yang daripada Ibn Abbas ni, hadis nombor 5705. 5706 samalah. 5705. Dan kemudian yang satu lagi tu daripada Ibn Abbas juga. Okey. 5752. Yang satu lagi ni 6472. Tapi tak ni pasal Bukhari punya lafaz nombor hadisnya tu. Kalau Muslim 218. Muslim tak ada masalah sangat. 218. Mana ni kita kata masalah bila Ibnu Katsir kata orang yang ashabul abrar minum ikut timing, dicampur. Tapi orang yang satu lagi yang muqarrabun, mereka minum bila masa dia nak, apa dia nak, bila masa saja. Terbeza kedudukan. Kita kata kejar yang tinggi sekali, jangan kita kata macam tak mampu kot. Itu bukan kerja kita. Kalau dia kata kita awal lagi dah letakkan diri kita bawah, jangan salahkan siapa kalau sekiranya kita tak sampai langsung. Faham? Jangan sekali-kali kita letakkan. Pasal limitation ni keizinan dan juga redha tu pada Allah Ta'ala, bukan pada kita. Faham tak? Bukan kita yang menentukan. Itu sebab kenapa jangan lafazkan ilahi latul firdaus tu. Ya Allah, aku untuk syurga firdaus tak layak tu. Itu kan kerja. Dan Nabi kata pada para sahabat, bila kamu nak mintalah syurga firdaus yang tertinggi. Itu kerja yang Nabi ajarkan. Yang diajar oleh Rabi'ah Adawiyah, ilahi latul firdaus. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurga firdaus. Ada kata Abu Nawas, ada sekian macam-macam pelik-pelik. Ada kata Rabi'ah Adawiyah punya kata-kata. Benda tu anyway, benda tadi lafaz yang salah. Pasal bertentangan dengan apa ayat Nabi SAW ajarkan. Nabi kata, bila kamu nak minta syurga firdaus yang tertinggi. So dari situ Allah Ta'ala akan datangkan pada kita asbab. Bila kita minta syurga tertinggi, Allah Ta'ala akan datangkan asbab. Belajar, kan, menghafal. Orang ajak kita, jom hafal Quran. Nantilah tak dapatlah. Maksudnya kita akan asbab Allah Ta'ala akan datangkan. Kita yang silap faham bila dah minta terus automatik dapat. Di asbab Allah Ta'ala akan datangkan penyebab tu. Orang datang minta tolong kita ke, kan, kita macam-macam lah. Mak kita sakit, kita kena jaga ke, anything. Faham tak? Anything. Benda tu tadi bukan kita yang aturkan. Tapi maksud dia Allah Ta'ala akan beri kepada kita penyebab-penyebab supaya capai syurga tertinggi tadi. When you ask for something daripada Allah Ta'ala, jangan kita harapkan benda tu datang bergolek bulat-bulat macam tu. Kan orang kita kadang salah. Dia kata Allah mahdina fiman hadais. Kita minta hidayah Allah Ta'ala. Dia hidayah tu datang dalam mimpi. Datang mimpi tidur nanti tiba-tiba satu hari telah terbuka hati. Sekarang ni kenapa tak nak bertaubat dan sebagainya? Tak sampai seru. Dia sering ayat tu. Seru tu datang mana? Ada seru. Seru siapa? Seruan Allah Ta'ala pada kita tiap-tiap hari dengar. Siapa yang tak dengar seruan Allah Ta'ala kan? Hayya 'alas solah al falah. Allah Ta'ala dikumandang pada kita tiap-tiap hari. Apa benda yang lagi tinggal pada kita? Kan masalah apa? Degil dia. Nak tunggu pencen dulu pun nak buat. Okay, astagfirullahalazim kan. Dia pasal banyak sangat mainan. Ni banyak mainan, banyak sangat kan kita nak tinggal kan. Nanti lain kali nak ni nanti dia macam tu tau. Dia nak tinggalkan mainan dia lambat. Dia senang kan, dia kena tahu bahawa Nabi kata dalam hadis yang sahih, man taraka syai'an lillah, siapa tinggalkan suatu benda kerana Allah Ta'ala, awadahu Allah khairan minhu, Allah Ta'ala ganti untuk dia lebih baik daripada itu, better than apa yang ditinggalkan.
Sekarang dia kata orang tu ada belief macam tu, dia tak kisah. Dia can let go apa saja, hiburan ke, apa ke sekalipun, dengan selamba je. Tak ada rasa rugi. Tak ada rasa sesal. Tak ada rasa macam alamak, terlepas dan sebagainya. Kadang-kadang orang kita ni sibuk dengan sitcom mingguan, bulanan dan sebagainya. Sampai kan terlepas lah mingguan ni punya. Perasan tak? Sebab dia rupa sebenarnya benda tu sementara saja, tak ada kaitan pun. Dia tahu dia tinggalkan, dia dapat benda baik dari Allah Ta'ala, dia buat. Tapi oleh kerana itulah kita kata syurga Allah Ta'ala ni mahal. Mahal, bukan murah. Maka orang tu tak nak tolak. Actually, kita give and take. Faham? Allah Ta'ala boleh beri pada kita apa dia nak, ikut kadar apa dia nak. Apa yang dia kehendaki. Namun begitu, effort kita akan membantu untuk apa? Kurniaan yang lebih besar. Itu je. Janji Allah Ta'ala macam tu. Mana orang yang melebihkan akhirat, kurangkan dunia, maka dia akan lebih berjaya. Orang yang lebihkan dunia, tu'thirunal hayatad dunia, so jangan salahkan orang lain kalau dia kata anda dapat kurang. Faham? Memang kita kata kalau dah masuk syurga, Alhamdulillah lah. Kalau tak masuk syurga, hati kita ni siapa nak jaga kan? Nak mengawal hati berkenaan. So secara tak langsung memang kita kata memang kita kata kedudukan manusia ni tinggi atau rendah bukan kerja kita, tapi dapatkan yang tertinggi dahulu. Kejar yang tertinggi. Kan? Dan kita bila kita tak mampu nak buat ibadat yang banyak, maka ya Allah aku mampu ini saja ya Allah. Kan? Sincerity kena ada lah. Ini bukan dia malas lawan, dia malas, dia culas dan dia cari alasan untuk apa? Justify perbuatan dia malas. Betul ya Allah aku malas tapi aku malas ya Allah tapi kan aku dengar kan ada orang perempuan tu bagi anjing makan pun dia dah dapat masuk syurga minum kan, jadi dia pelacur, aku tak pelacur pun tapi kenapa lah dia itu masalah lah kan. Sincerity tu bukan masalah kat situ. Jangan cari alasan. Allah Ta'ala tahu anda sincere ke tidak. Faham macam tu je. Okey, faham waqad taqaddama fi qawlihi, dengan telah berlalu pada firman Allah Ta'ala, ainan yashrabu biha ibadullah, mata air yang diminum mana mata air tadi kana mizajah tajabila, yang mata air tadi yashrabu biha ibadullah, minum padanya hamba Allah Ta'ala ni. Wa qala huna ainan fiha tusamma salsabila, mata air yang dalam syurga nanti dinamakan nama ni salsabila. Ada orang namakan anak salsabila, mata air dan syurga. Okey, tak apalah. Ada orang nama Rayyan, pintu syurga tak masuk syurga lagi. Air maksud dia zanjabil tu ainun fil jannati. Mana air yang diminum oleh mereka ni adalah mata air dalam syurga, tu sama salsabila, dinamakan sebagai salsabila. Qala Ikrimah, berkata Ikrimah, salsabila tu ismu ainin fil jannati, nama satu mata air dalam syurga. Yang hari tu punya kan kita kata dia duduk mana pun dia ulur je benda tu datang. Yang ini ada mata air pula yang lain yang dinamakan salsabila. Wa qala Mujahid, berkata Mujahid Ibnu Jabr anak murid Ibnu Abbas, dia kata sumiyat bihadhihi, dinamakan salsabila tu dengan nama ini lisalasati sailiha, kerana silih bergantinya aliran dia, wahiddati jariha, dan lajunya aliran dia. Mana mata air ni tajamnya aliran dia dan juga kerana berterusannya bersilih berganti, berantainya dia punya aliran dia, bukan keluar berhenti. Dia keluar berhenti kan, berterusan, dan air dia sentiasa kuat. Maka dengan itu dinamakan salsabila. Ini kata Mujahid. Wa haka Ibnu Jarir an ba'dihim, dan dalam ceritakan Ibnu Jarir daripada sebahagian mereka, sebahagian para sahabat, ahli tafsir, bahawa ia salsabila ni sumiyat bidzalika, dinamakan salsabila itu salsabila lisalasatiha fil halki, kerana apa? Mengalirnya dia pada halkum. Bila minum tu dia sedap, dia tak sangkut. Kita minum air kan sangkut kan, air ni takkan sangkut kat dekat anda, dia akan minum tu sedap aja. Kan kita minum air biasa, minumlah laju, tengok apa jadi kan. Tercekik meninggal pun ada kan. Actually betul, ada orang cekik meninggal air. Okey, maksud dia kerana lintasan air ni tadi dalam tekak cukup nyaman. Mana dia silih berganti tak putus. Mana bukan ge baru nak habis kan, minum macam kebau bunyi kan, minum kan. Okey, ini tak, air tadi dia sentiasa mengalir sedap kan, tak ada perlukan kepada sekatan-sekatan dan sebagainya. Okey, waqtara huwa annaha ta'ummu dhalika kullahu, tapi dan memilih dia itu Ibnu Jarir annaha, bahawa salsabila tadi meliputi kedua-duanya, kesemuanya. Maksud dia dalam masalah alirannya pada air, pada mata air tadi, dan juga lajunya aliran dia, ataupun ketika diminum dia memberikan rasa yang aliran yang berterusan dalam tekak.
Okay, wa huwa kama qala Ibnu Katsir kata, dan ia seperti dikatakan. Maksudnya the two meaning can be used for the salsabila. Salsabila tu namakan macam tu sebab aliran ni ya berterusan tidak putus. Maksud dia. Okay. Itu kalau perempuan nama salsabila apa? Air mata tak putus-putus. Salah juga. Tiap-tiap hari nangis salah. Jangan nama bukan. Okey. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya ta'ala, wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun, dan akan berulang alik. Jangan salah faham. Dan saya terang itu tafa yatufu, jangan maksud dia pusing macam ni. Ni kadang-kadang ada orang yang saya kata kan, saya tegur dia berkenaan tawaf kat kubur. Dia kata apa? Alfitnah.net tu. Okey. Dia kata apa? Dia kata dalam syurga pun ada apa? Wildan mukhalladun tu tawaf pada orang-orang yang duduk dalam syurga. Jadi tawaf daripada kubur tak salah, dia kata. Seriously, maksud tawafa yatufu, maksud dia datang dan pergi. Even macam kita kata di antara apa? Safa Marwah tu tawaf. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah tu adalah daripada syiar-syiar Allah Taala. Faman hajja, barang siapa tunaikan haji, awi tamara atau berumrah, fala junaha, maka tidak kesalahan alaihi, kat atasnya, an yatawafa bihima, untuk bertawaf pada kedua-duanya. Bukan maksud dia tawaf pusing bulat. Dia A B faham tak? Itu tawaf juga. Dia nak menang budak-budak ni, masalah. Kan saya kata kalau dia pusing bulat-bulat itu, ahli syurga tu pening kepala. Kan? Cuba kata tuan sekalian, suruh anak pusing tempat keliling. Ada anak kan, ada adik kita suruh pusing keliling kita. Kita kan bercakap ni. Nak minum air, dia keliling dengan kita. Kita cakap, apa pasal? Kan? Kita akan tengok lintas depan kita. Kan? Maka macam tu cara dia. Kalau datang, pergi. Kan kita nak apa dia datang, pergi. Itu tawaf. Janganlah salah faham. Baca pun tu. Unsur belajar bahasa Arab tak mau. Belajar bahasa Arab sikit dekat sekolah menengah apa tu. Saya telah tera bahasa Arab. Saya ingatkan budak ni dia belajar ilmu alat bahasa Arab tu betul. Rupanya setakat dia sekarang kerja accounting. Kata dia orang lah. Kan? Tapi cerita dia bercakap tentang hadis dan sebagainya macam alim ulama. Rupanya dia buka internet je. Geram mula saya kata. Lain kali orang macam ni, kalau kita nak berdebat kan, tanya, belajar kitab apa? Tak tahu dia punya apa, dia punya qualification nak bersembang. Kata layak atau sembang. Macam ada, saya ingat dulu ada apa, ni kawan kita cerita. Datuk Dr. Harundin dia ada orang daripada Hizbut Tahrir datang nak berbahas dengan dia lah tentang negara Islam, khalifah dan sebagainya. Tahu orang tua tu cakap apa? Yelah orang tua, yelah dia kan bukan muda-muda. Okey. Dia kata apa? Tahu bahasa Arab? Datang nak tanya ni, tahu bahasa Arab? Budak Hizbut Tahrir dia kata tak tahu. Tak tahu, balik. Dia kata memang saya. Betul. Actually itu kaedah benar. Kalau bertekak dengan dia tak faham sepatah haram pun daripada Quran. So kita pergilah, qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Satu hafal pun tak masuk dalam kepala dia. Benda the first thing first, dia tak layak pun untuk sembang. Macam pak cik lah yang saya jumpa tu kan. Kan dia kata apa? You have your school of thought is not my school of thought. Kan bila tanya bahasa Arab sepatah haram pun tak faham. Huwa huma hum yang paling tinggi. Lepas tu bila terjemahkan Quran suka hati. Buka translation bahasa Inggeris. Lepas tu bila saya tanya dengan dia, abang boleh tak translatekan apa, terjemahkan apa kalau legal ada agreement kawan kita buat, bukan abang buat, boleh tak abang interpret suka hati? Dia tak boleh. Kenapa? Sebab saya bukan ahlinya, maka saya bukan ahli undang dan bukan saya buat benda tu. Lepas tu saya bila abang dah jadi ahli Quran, saya kata dengan dia. Kan question saya kata boleh. Kalau abang bukan ahli undang yang tak boleh interpret apa yang dalam agreement satu yang tulis, sejak bila abang jadi ahli Quran? Itu orang sini pening kepala tau. Mana kepala sembang letih. Aku kata aku debat dengan orang yang tak faham benda pun sebenarnya. Yang baru yang kes yang terbaru yang kelakar. Yang ni saya dapat tahu daripada dia budak-budak yang cerita. Budak tu datang cerita apa? Dia kata jumpa dengan budak ni yang daripada fitnah.net ni. Dia kata apa? Ustaz-ustaz sunnah ni menyusahkan, dia kata. Kenapa menyusahkan? Sebab asyik-asyik sebut dalil. Saya sebut dalil. Cuba jawab je boleh ke tidak, kan mudah. Dia kata bila buat macam ni, dia kata masalah pasal asyik dalil-dalil ni. So orang tak nak sangat belajar dengan ustaz sunnah ni, dia kata. Tengok macam Ustaz Idrus. Jawab je boleh tidak, haram harus, sunat makruh. Habis. Kan mudah, dia kata. Tak habis lagi. Yang bab ni kita gelak lah sengih. Lepas tu dia kata, ni nak menunjukkan dia jahil. Nabi sendiri pun bila jawab apa-apa, jawab boleh ya dan tidak je. Saya pun gelak. Saya kata dengan budak tu punya bangang budak ni, saya kata, takkan Nabi dia kata qala Rasulullah SAW. Dia Nabi, dia Rasul. Memanglah dia kata aku boleh tidak. Apa cakap dia adalah wahyu. Takkan Nabi dia kata qala Rasulullah SAW. Rasul mana lagi? Salah tu. Kan kena pelik. Kan dia macam nak sangat benda yang dia buat tu, sampai kan dia boleh cakap macam tu.
Dia tak terfikir, dia tak terlintas. Time debat dengan saya, dia cerita. Dia kata kalau dengar qasidah tak boleh, dengar hadis pun tak boleh. Dia kata dia samakan macam tu. Saya kata, bila Nabi punya sabda sama dengan qasidah pakcik kau? Kan? Dan asal mula saya hormat lagi lah. Saya kata anak hantar. Masuk 3-4 kali tu, Ustaz Yunus dah tukar-tukar type. Yang seorang kat sini, 3-4 orang tukar gelak. Tukar gelak lah. Tiap kali tak boleh jawab tu gelak kan. Dan sekali saya nak marah kan, kata keluar engkau aku. Saya tak cakap dah. Anak hantar. Indian saya kata, engkau ni, saya kata, siap lah, dah mula tak hormat dah. Tak ada respect kita pada orang macam ni. Padahal bukan ahli pun untuk bincangkan benda berkenaan. Faham? Bahaya. Dia baca-baca tengok. Tawaf. Dia gunakan hujah. Tengok. Tawafnya, apa hamba-hamba dalam syurga tu nanti, kepada ahli syurga. Tengok. Tak dosa pun. Syurga itu bukan tempat lagi untuk ujian. Hatta arak pun akan dihalalkan untuk ahli syurga. Kau nak makan khinzir walaupun hilang kita kata kan, kat dunia ni tengok sangat cerita apa Asian Food Channel, tengok sangat cerita-cerita masakan ni kan, nampak orang masak babi macam JJ Helio. Ya. Walaupun nampak sikit. Katakan kat sana macam ya Allah aku nak makan. Allah Taala Maha Kaya, dia akan boleh bagi makan apa yang kita nak. Anything you want, anything. Macam tu je. Ya mungkin Allah Taala mungkin jadikan pada diri kita ni benci benda kotor, tapi kat sana mungkin kata babi makan benda bersih. Allah Ta'ala alam. Tapi yang penting sekali nak kena fahamkan bahawa benda kotor, benda sekarang kat dunia ni katakan macam apa, rijisun min amali syaitan. Kan arak tu najis buat daripada kerja syaitan. Fajtanibu jauhilah ia. Tapi kat akhirat nanti Allah Ta'ala berikan. Tapi benda tu bukannya bentuk yang sama, bentuk berlainan. So kalau kat sana nak niat sangat nak makan, minta lah benda nak. Kau kat dunia tak boleh makan kan. Jadi tapi jangan samakan, takkan sama. Di sini di dunia haram kita pakai bekas-bekas daripada emas dan perak. Nabi kata ia untuk mereka di dunia, untuk kita hari akhirat. So untuk macam emas perak perempuan pakai tak ada masalah. Tapi bila jadikan emas perak ni sebagai apa? Singki jamban. Kan amboi mahalnya tahi dia kan. Singki jamban dia kan. Singki jamban, lubang jamban tu kena pakai emas. Tap emas kan. Ini nama dia mengarut. Huruf gigi emas. Kan bersih mulut pakai emas. Why? Kan maksud dia menunjukkan wealth kan. Kalau dia sedekahkan benda berkenaan, dapat pada seorang miskin, gunakan dan pahala untuk di akhirat tetap jadi di sisi Allah Taala. Tapi kerana apa? Tak faham benda ni. Tapi Nabi jawab, ia untuk, bila pada saat kan, Nabi kata, ia untuk mereka, hatta sutra. Ia untuk mereka di dunia, untuk kita hari akhirat. Macam ahli syurga nanti akan pakai sutra. Yang kita akan baca lepas ni. Maksud mereka pakai sutra. Di dunia ni, lelaki haram pakai sutra, jangan gatal pakai. Tapi, kita nak pergi sana, batik kena batik sutra kerana protokol. Saya geram je. Kenapa? Kan? Apa hal? Kan batik cotton tak boleh? Tak ada kilat-kilat. Apa hal? Tak nak buci tu tak senonoh lagi kan. Lelaki pakai kilat-kilat ni aib, tahu tak? Orang Arab bila tengok perempuan bila pakai baju kilat-kilat, aib. Dia kata macam dia kata geli, tahu tak? Kita ni macam kan, macam pakai baju apa? Metrosexual. Orang kita kan pakai baju ngarut-ngarut je. Apa hal? So masa dia macam budak tu kata, tengok dekat sana tak salah pun tawaf. Itu akhirat. Jangan samakan dengan dunia. Pasal dunia ni tak sama dengan akhirat. Apa diharam di dunia, di akhirat dia akan jadi halal. Di dunia ni haram, di sana akan jadi halal. Banyak benda yang halal di sana. Yang mana benda-benda yang dibenarkan Allah Ta'ala di sana. So masalah benda tadi, first thing first, budak ni tadi first dari segi bahasa, tawaf itu bukan maksud pusing saja. Ulang alik pun panggil tawaf. Pengertian itu patut terima pakai dahulu. Kena pening kepala. Tak percaya, tengoklah tuan-tuan, kalau tuan-tuan jumpa orang yang kubur ni kan, dia akan sebut baca ayat ni. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Dan akan bertawaf kepada ahli syurga ni wildanum mukhalladun, budak-budak mana hamba-hamba mukhalladun yang kekal abadi. Ya, mana maksud dia akan bertawaf. Dia tawaf tak salah. Dalam syurga ada tawaf. So kita tahu ini tawaf ahli syurga, ini kita ni tawaf kepada wali-wali. Ini start lah. Kita yang tawaf kubur Nabi pun ada. Dapat kalau ilmu pun Nabi tak boleh buat. Kalau dia boleh buat habis. Adalah tawaf guling-guling kat situ. Itu bahaya sebenarnya benda macam ni. Maksud dia yatufu ala ahli jannah, akan bertawaf, ulang alik kepada ahli syurga ni, lil khidmati, untuk khidmat. Mana menjawab berkhidmat kepada mereka ni, wildanun min wildanil jannah, mana anak-anak daripada anak-anak syurga. Okey, mukhalladun. Okey, maksud dia yang kekal, iaitu ala halati wahidah, mana dalam keadaan yang satu. Dia tak ada pula membesar pula lepas tu. Maksud dia bukanlah hari ni besar, dah janggut dah kau. Kau tahu-tahu dengan aku tiap hari. Dah tua dah pakcik. Saya hari tu bawa mula-mula pakcik mula masuk syurga. Sekarang ni pakcik dah tua, sekarang masih lagi tak ada, dan syurga tak ada perubahan.
Siapa yang masuk syurga dalam syurga bukan di kalangan golongan berkenaan, bukan wildan ni, memang ahli syurga sungguh, dia akan masuk dengan umur 33. Salah sun. Tak ada tua, tak ada muda. Tak ada tua dari itu, tak ada muda dari itu. Semua sama je. Tak ada, dunia ni ada pendek, ada tinggi kan? Sana tak ada pendek tinggi. Sana kat dunia ni ada putih, hitam, kelabu, asap dan sebagainya. Sana tak ada. Semua color Adam alaihissalam. Kecantikan Adam, rupa Adam. Dari segi kecantikan, rupa macam Adam alaihissalam. Dari segi kecantikan dia, mana cantik macam Adam. Warna kulit dan sebagainya, ketinggian. Jadi maksud dia kekal macam tu, tak berubah tau. Tapi yang budak-budak ni tadi kan, jadi wildan ni kan, yang budak yang hantar air dan sebagainya untuk dia, diorang ni juga mukhallad, maksud dia kekal. Dia dalam satu keadaan sahaja. Maksud dia la yataghayyaruna anha. Mereka tak berubah dari keadaan berkenaan. They will not change. Mana mereka punya umur macam tu lah mula-mula ahli syurga tu masuk. Lepas berapa tahun, berapa lama dia duduk, macam tu lagi juga hamba-hamba dia tadi rupa dia. Dia takkan berupa lain. Takkan berupa dengan rupa lain, faham? Tu maksud mukhalladun. Kekal macam tu rupa dia. Yang macam kita lah sekarang ni kan, tengok anak kita kecil, baby kan. Seronok main dengan dia, gelak-gelak, kiki. Dia nak kekal macam tu. Ada siapa nak anak dia kekal besar macam tu selama-lamanya? Tak juga kan. Tapi yang ahli syurga nanti, anak yang dikatakan budak-budak yang bantu dia atau khidmat untuk dia ni, semuanya sekali dia kekal macam tu. Tidak ada yang makin tua ataupun makin besar, ataupun lepas tu nak kahwin, tuan saya dah besar nak kahwin dah. Tak ada. Takkan berlaku macam tu. Maksud dia apa? La tazidu amarahum antil kasin. Tidak bertambah umur-umur mereka daripada umur berkenaan. Kekal macam tu. Okey, kekal macam tu, tidak lebih. Wa man fassarahum bi annahum muharrasuna fi adhanihim al-aqritah innama abbara anil ma'na bidzalika. Mana dan ada di kalangan mereka ni yang mufassarahum, menafsirkan apa walad tadi, wildan tadi, bi annahum mukharrasuna fi adhanihim al-aqritah. Apa mukharras, mana ada tertanam dekat telinga mereka ni subang, macam-macam lah dia tafsirkan macam tu. Maksudnya mukhalladun, maksud dia mereka ni ada bertanda-tanda di telinga mereka. Innama abbara, dia hanya memberi gambaran anil makna bidzalika, mengenai makna berkenaan. Kenapa? Li'anna as-saghir huwa alladhi yaliku lahu dzalika dunal kabir. Kerana budak-budak ni adalah yang layak untuk dia, bukan yang tua, dewasa. Ni kadang-kadang budak kecil kan, bila dia pakai benda kat telinga kan comel kan. Kan lelaki ke perempuan pun comel kan, tak tocang pun comel. So jadi umur yang macam tu maksud dia. Umur yang kita kata nampak sesuai lagi lah maksud dia. Itu yang dia gambarkan mukhalladun tu, maksud dia yang ada kata dia letakkan subang kat telinga dia macam tu lah umur cantik dengan rupa macam tu. Kan ada tahap umur budak kecil ni kan, ketika dia kecil comel kan, pakai apa pun warna pun comel lah. Macam tu lah waktu umur dia. Mana akan jadi pembantu bagi orang berkenaan. Okey, maksud dia tidaklah, maksud dia umur dia akan besar, kekal macam tu. Itu yang dimaksudkan oleh orang-orang yang menyatakan mereka telinga mereka bertindik, ada subang dan sebagainya. Bukan maksud dia orang punya rupa tu macam tahu cerita Tamil yang ada apa dewa-dewa dia pakai baju tu, lepas tu ada subang, ada sekian. Bukan macam tu tau, bukan macam tu. Kan bukan macam tu. Kan yang cerita lama kan Arjuna, Ramayana, bukan macam tu. Tengok tak wayang kulit kan, punya gambar tu kan ada subang, ada kepala. Bukan macam tu. Bukan itu maksud dia. Maksud yang dimaksudkan adalah dia adalah umur kecil yang layak untuk dia perkara berkenaan, bukan yang besar. Yang besar kalau pakai macam tak senonohnya kau. Kan kita muka buruk kan. Itu maksud dia. Umur yang bawah daripada tu lagi. Umur yang kecil. Idza ra'aitahum, bila kamu melihat golongan berkenaan, hasibtahum, kamu menyangka mereka ni lu'lu'am manthura, mereka ni seperti apa? Seperti mutiara yang tersusun, yang terserak, teratur. Ai idza ra'aitahum fi intisharihim fi qada'i hawaijis sadati. Bila kau lihat mereka ni dalam berserakan, datang pergi kan. Yang ini datang ambil barang, ini datang ambil air, ini hantar barang, ini air dan sebagainya. Ulang-alik mereka tu dalam berserakannya mereka fi qada'i hawaijis sada, dalam menunaikan keperluan-keperluan atau keinginan-keinginan tuan-tuan ni tadi. Wa kasratihim, kerana banyaknya mereka punya jumlah. Wa sabahati wujuhihim, dan kerana cerahnya wajah mereka. Wa husni alwanihim, dan kerana cantiknya warna kulit mereka. Wa thiyabihim, dan juga pakaian mereka. Wa hulihim, dan juga perhiasan mereka. Hasibtahum, kamu menyangka mereka ni seperti apa? Lu'lu'am manthura, seperti mutiara yang tersusun, teratur. Kan bila mutiara kan kita nampak bersirat kat atas meja, macam tu lah dia orang punya ulang-alik dia kita nampak. Datang pergi. Bukan nampak macam kelang kabut. Bukan macam kereta berlanggar. Faham tak? Nampak macam apa? Teratur je. Yang datang, ini pergi. Tenang je. Bukannya tawa pusing. Masalah betul. Satu masalah. Saya masih lagi kena kepala saya masalah tawa pusing tu.
Pasal memang orang tu saya jumpa sampai sekarang, dia dengar. Dia kata dalam syurga pun ada. Saya tak jawab tajuk tu. Dalam syurga pun ada tawaf. Apa hamba-hamba akan tawaf pada ahli syurga. Bukan tawaf bulat-bulat ni tu. Kan? Datang pergi tu. Berserakannya mereka. Tapi kerana apa? Berserakan mereka, tapi kerana wajah mereka yang cantik, pakaian mereka yang indah, kan, warna kulit mereka yang bagus dan sebagainya, dan juga perhiasan mereka ada, menyebabkan kita nampak seolah macam mutiara datang pergi. Macam tu keadaan mereka. Okay? Tu macam umur kecil lah, bukan umur besar. Umur kecil. Umur besar tu dah mula kan, jadi satu tu, mana ada eloknya macam tu kan. Dia mula start atau mula suara berubah. Abah kan. Tak ada kan, tak ada cantik dia. Yang cantik bawah lagi. Umur macam ni, kecil. Dan kalau pakai tang subang pun dia umur. Anything macam tu. Umur macam tu. Umur yang kecil, bukan umur besar. Faham? Okey. Wala yakunu, dan tidaklah menjadi yakunu fit tashbih ahsana min hadha. Tiadalah satu penyamaan tashbih, permisalan Allah Taala buat lebih cantik berbanding ini. Nak menggambarkan tentang indahnya mereka ni dalam urusan menunaikan keperluan atau hajat-hajat yang dikendaki oleh tuan-tuan dia. Dia orang datang pergi ni macam mutiara, paling cantik. Tak ada lagi lebih baik dari itu kalau nak bayangkan. Kan? Kalau nak bayangkan macam hotel punya tu, tak. Hotel tak cantik kan. Dia jatuh juga. Ni tak ada. Tak adakan jatuh, takkan sekian. Dia datang pergi dalam keadaan tenang, elok dan sebagainya. Tak ada macam apa? Macam yang kita bayangkan macam kat dunia ni. Atau macam barisan askar pun tak boleh bayang macam tu juga. Ini terbaik. Pasal cantiknya, hamba-hamba tadi, macam tuan ni lagi cantik. Dia orang pun cantik juga. Layak. Tuan dan juga ni. Ini bukannya tuan cantik, hamba buruk. Tak. Tuan tu cantik, hamba dia pun cantik juga. So pasal kemuliaan dekat situ, dia mulia, hamba dia pun nampak mulia juga. Bukan bentuk dia kan kita dekat dunia ni, tuan mulia, hamba rupa hina. Kan macam tu lah, macam bos, driver dengan bos, siapa handsome? Biasanya bos lah handsome kan, driver tak handsome. Ni bayangkan, bos handsome, driver handsome, semua handsome. Tukang kebun handsome. Kan semua sekali. Mana maksud dia tak boleh bayang macam tu. Kan bos pun macam, apa hal korang cantik dari aku? Kan macam tu kan. So, jadi maksud dia macam ni. Ahli syurga tu dah memang cantik dah. Dia memang cantik dah. Rupa dia, kedudukan dan sebagainya. Khadam yang menghadami mereka pun memang cantik juga. Tapi takkan menyamai mereka sebagai mereka ni diberikan kecantikan Adam. Tapi maksudnya mereka tetap cantik. Dan Allah Ta'ala bayangkan mereka, berikan gambaran mereka ni seperti apa. Kalau kamu lihat mereka, seperti apa mutiara yang tersusun. Teratur aja. Dan kau pandang mereka jalan. Memang teratur. Tidak ada yang kelang kabut. Tak ada yang kelas kan. Jatuhlah tertongging ke. Oh silap tuan, minta maaf. Tak ada. Tak ada. Okay. Wala fil manzar ahsan, dan tidak ada pada pandangan ahsana, lebih elok, minal lu'lu'i, berbanding dengan apa? Dengan mutiara al-mansur yang teratur. Okey, ala makanin hasan, pada kedudukan yang terbaik. Kan bila teratur mutiara, kan kita tengok, kita pun nak rasa macam nak cuit kan, kita banyak seronok. Itu tajuk dia, maksudnya tidak ada lebih baik daripada gambaran macam tu. Qala Abdullah bin Amr, ma min ahli jannati min ahadin illa yas'a alaihi alfu khadim. Tiada di kalangan ahli syurga, sesiapa pun, min ahadin, sesiapa pun, illa, melainkan yas'a, akan berulang alik bersa'i, mana ulang alik alaihi, kepadanya, alfu khadimin, 1000 orang khadam, for everyone. Yang tadi, yang tu ahli syurga tadi, dia bukan 3-4 orang je yang akan entertain dia punya kehendak. 1000 hamba yang ulang alik datang. Kullu khadimin ala amalin ma alaihi sahibuh. Dan setiap khadam tu di atas kerja yang mana yang di atasnya tuan dia letakkan. Mana tuan dia kata apa, itulah dia akan buat. Semua sekali akan buat berkenaan. 1000, lebih 1000. Ni kata-katakan oleh Abdullah bin Amr. Dan kita kata bila para sahabat ceritakan benda macam ni, ini bukan daripada pendapat mereka sendiri. Dan bila lagi Abdullah bin Amr pula tidaklah tergolong di kalangan orang-orang yang suka Israiliyat. Dia tak rapat pun dengan mana rabai-rabai dan sebagainya. Rahib dan sebagainya. Jadi kita kata apa dikatakan oleh Abdullah bin Amr ni, walaupun kita kata benda tu dia tak angkat marfu' pada Nabi, para ulama bersepakat bahawa kalau sekiranya para sahabat ceritakan sesuatu benda daripada ghaib tentang akhirat atau syurga atau neraka yang tidak mungkin tahu dengan ijtihad, maka dikira benda tu marfu'. Dikira sebagai marfu'. Pasal mungkin ketika dia ceritakan kepada anak murid dia tak sebut pun benda tu. Daripada Nabi SAW. Pasal anak murid dia pun tahu bahawa dia ni akan cerita benda daripada Nabi SAW. Jelas? Okey. Wa qawluhu, dan firman Allah ketika ayat tadi, wa idza ra'aita, dan apabila kau lihat, wa idza ra'aita ya Muhammad, apabila kau lihat hai Muhammad, sama di sana, apa berlaku di sana tu nanti, sama maksudnya hunaka. Sama bukan summa tau. Sama. Dia orang kita banyak summa tu kemudian.
Sama tu di sana. There. Okay, di sana. Hunaka. Yakni fil jannah. Itu di syurga. Wa naimiha. Dan juga kenikmatan dia. Wa sa'ataha. Dan juga keluasan dia. Wa irtifa'aha. Dan juga ketinggiannya. Wa ma fiha minal habrati was surur. Dan apa dalam syurga daripada apa? Kesenangan dan juga kegembiraan. Apa dalam tu kan? Apa dalam syurga daripada kegembiraan? Bila kau tengok itu, maka ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Maka sini kau terlihat kenikmatan dan kerajaan yang besar. Pasal dunia ni kita kata orang tu ada rumah banglo, ada kereta banyak, ada sekian dan sekian. First thing pernah kan? Nikmat. Kadang-kadang ada dalam family tertentu, kadang-kadang kita kata kan bapak kaya, mak kaya sebagainya, tapi kadang ketenangan tak ada. Kan happiness tidak juga macam tu. Bukan harta tadi bukan menjadi tajuk pertama. Tanah luas, kebun besar, bini besar dan sebagainya, bukan itulah kesenangan sebenar. Bahkan yang kalau dikata orang tu nak tahu sebenar-benarnya happiness yang sebenar bila nampak apa di syurga nanti. Tuhan Taala kata kalau kau nampak apa di sana, yang benda idza ra'aita thamma, bila kau nampak apa yang di sana Tuhan umat, syurga itu dan juga kenikmatan dia, ketinggiannya, keluasannya, nampak apa yang berlaku tadi, maka ketika itu ra'aita na'iman wa mulkan kabira, di situ kau telah lihat apa? Kenikmatan yang sebenar-benarnya dan juga kerajaan yang luar besar. Mana-mana raja kaya kat dunia takkan boleh menyamai ahli syurga walau paling rendah di dunia ni. Walau ahli syurga paling rendah kedudukan, mana-mana orang paling kaya di dunia takkan menyamai dia pun. Mana akan lebih tinggi, bahkan 10 kali ganda lebih hebat berbandingan sesiapa paling kaya di dunia. Tunjuk siapa kaya di dunia, kata Sultan Brunei. Maka ahli syurga yang paling rendah nanti lebih tinggi daripada dia di hari akhirat nanti. Kalau anda kata dia lepaslah, kalau anda kata dia tak tahu lah ikut apa nama tu panggil apa Syabani Muhibbin tu, untuk guru dia kata boleh naik tinggi, wallahu ta'ala. Tapi kalau dia kata kedudukan asal syurga itu, mana-mana syurga, orang di dunia ni takkan boleh tandingi ni, walau kaya mana sekalipun, walau hebat mana sekalipun orang berkenaan, takkan boleh tandingi walau orang paling rendah dalam syurga. Mana itulah kenikmatan paling betul, paling benar. So kalau kata nikmat dunia ni sekejap, kan happy, sengih-sengih kan, pergi Cameron Highland ke, pergi nama banyak-banyak bukit ke, air terjun ke, balik-balik besok lusa kadang-kadang gaduh juga. Faham tak? Kan? Happy dah. Saya abang sebagainya kan. Lepas tu bila balik rumah kadang-kadang tak muat sampah. Sampah kan gaduh. Kan? Actually kan kadang-kadang manusia ni di dunia ni kita kata sedih atau suka tu dia silih berganti. Dia takkan berhenti. Tapi di syurga nanti kegembiraan semata-mata, tak ada kesedihan. Tak ada sedihlah pula kan. Hamba demam. Tak ada hamba demam. Tak ada anak demam, tak ada bini demam, tak ada. Kat dunia ada bini demam. Kesian bini aku demam, dia kata pegang kan. Letak koyok kan, dia apa. Maksud dia demam kan. Belilah ini, bagi air kelapa, apa pun dia jampi air semua sekali. Kan air yasin simbah kat badan. Dunia punya kesedihan, kegembiraan tu ada sedih dia. Gembira, dia ada sedih. Tapi akhirat, kegembiraan dia tak ada sedih langsung. Tak ada sedih, tak ada penat, tak ada letih, tak ada stres. Tak ada macam nak achievement kita nak orang ni redha kita. Tak ada. Tak ada langsung. Itu sebab bila Nabi kata, Allah kata, idza ra'aita thamma, bila kau nampak apa di sana, ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Maka kau telah lihat apa? Kenikmatan dan juga apa? Syurga. Kerajaan yang besar. Ai mamlakatan lillah hunaka azimatan wa sultanan bahira. Maksud dia kerajaan milik Allah Taala di sana amat besar. Itu satu ahli syurga. Bayangkan ada berjuta ahli syurga lagi yang dapat kenikmatan itu. Itu satu tingkat. Ada tingkat atas lagi. Maksud dia besarnya kerajaan Allah Ta'ala. Dia tunjukkan macam tu je. Kalau kau nampak macam tu, itu nikmat yang sebenar. Dan atas tu ada atas lagi. Bayangkan macam tu sekali. Ini kita bincang abrar, kita bincang muqarrabin. Kalau muqarrabin kita bincangkan lagi dahsyat. Kan? Ini syurga nanti bukan macam dunia. Ni lah bata, kita beli bata mahal. Bata bukit lah macam tu. Sana nanti bata ni daripada emas dan perak. Labinatun min zahab, walabinatun min fiddah. Mana bata ni daripada emas dan perak. Tanah ni daripada kasturi. Mana batu-batu dia pasir daripada mutiara-mutiara yang kecil. Menunjukkan kat sana itu yang terbaik. Tak ada lebih baik dari itu. Dan bila kenikmatan pula dan syurga tadi, nak makan, ulur je pokok pun turun. Kan? Kutufu hadaniyah. Mana benda tu akan turun. Tu ulur pada diri kita. Nak minum air je, ulur je, air tu datang. Apa lagi tinggal? Tak ada kenikmatan lebih tinggi dari itu. Okay? Mana mamlakatan lillah, kerajaan milik Allah Ta'ala, hunaka di sana azimatan, mana agung,
besar, hebat. Sultanan bahir, ada juga kesultanan yang apa? Yang tertinggi, yang hebat, yang terhebat. Tak ada terhebat lagi daripada itu. Bahir. Yang hebat. Wa thabata fi sahih, telah sabit dalam hadis sahih. Anna Allah Ta'ala yaqulu, bahawa Allah Ta'ala akan berkata, li akhiri ahli nar, kepada orang terakhir, penghuni terakhir neraka, khurujan minha, yang akan keluar daripada neraka. Maksud dia ahli syurga paling akhir masuk syurga. Ahli neraka paling akhir keluar daripada neraka. Jadi ahli neraka ada yang tak keluar, ada yang keluar. Di kalangan ahli tauhid ini, macam kita bincangkan dalam belajar Sahih Muslim, memang kita kata ada orang-orang yang akan benarkan keluar dengan syafaat daripada para anbiya, atau syafaat daripada apa orang-orang beriman, atau syafaat daripada apa para malaikat doakan dan sebagainya, dia boleh keluar dengan daripada itu. Dan selepas dibakar dosa-dosa dia, dosa dia dibakar dan neraka, dia boleh keluar. Dan orang ni orang terakhir, the last person masuk syurga, dan dia the last person yang akan keluar daripada neraka. Tak ada lepas dia keluar, tak ada siapa keluar dah. Tutup dah, habis, tak ada siapa akan keluar. Ini orang terakhir. Dia kata apa? Wa akhiru ahli jannah dukhulan ilaiha, dan dia ni adalah ahli syurga yang terakhir masuk ke dalamnya. Akhiru ahli jannah, penghuni syurga yang paling akhir, dukhulan, masuk fil jannah, dalam syurga, ilaiha, ke dalam syurga. Allah Ta'ala apa? Dalam hadis tu panjang. Dalam hadis tu Allah Ta'ala mula start kan dengan apa? Pertama Allah Ta'ala keluarkan dia, siram dia air kehidupan. Allah Ta'ala bagi dia menghadap ke arah neraka. Hadap ke arah neraka. Dia diam. Masya Allah yang eksekuta. Nabi kata dia diam dan tempoh yang panjang. Allah Ta'ala je tahu berapa panjang dia diam. Dia bunyi. Dia kata, ya Allah, lah pedih muka aku kena asap neraka, sakit dada aku dengan racun neraka, pusingkanlah aku menghadap tempat lain. Allah Ta'ala kata, adakah kau mungkir kalau aku berikan kau benda ni? Engkau akan minta aku benda lain? Dia kata, ya Allah, aku takkan minta benda ni, kemuliaan kau, bi'izzatika. Aku takkan minta engkau selain benda ni. Ambil janji, kemudian dia pun Allah Ta'ala pusingkan. Kemudian beliau menghadap, pusing, dia diam pula. Pandang. Nampak syurga. Syurga paling bawah kan. Dia kata, ya Allah, dia bunyi. Lama, mula dia diam, lama. Lepas tu dia diam, dia bunyi. Dia kata, ya Allah, dekatkanlah aku pada syurga. Lepas tu Allah kata, wailaka ibn Adam, ma agdarak. Alangkah mungkirnya engkau. Allah Ta'ala kata, kan aku minta janji dah tadi, takkan minta benda lain. Dia kata, ya Allah, jangan kau jadikan aku sehina-hina hamba engkau. Dia minta. Dan Allah Ta'ala kata, kau minta benda lain tak lepas ni? Dia kata, demi kemuliaanmu ya Allah, aku takkan minta benda lain. Allah Ta'ala pun bagi dia sampai ke depan. Ni movement yang saya sebut, ni saya tunjuk ni kan. Ini yang kita kata, bila orang akan tanya pada kita, kenapa kita kena hukum? Kerana Allah Ta'ala maha kaya, tak hukum kita. Dan qadar, Allah Ta'ala tentukan kan, qadar dekat dunia ni, untuk berlaku benda ke tidak, kan Allah Ta'ala tentukan. Kenapa kita kena hukum juga? Sebab ni lah. Sebab apa tahu, dekat dunia ni, ini takkan jadi. Maksud dia, anda nak buat apa, kan anda boleh buat. Ni kan, anda tak nak izinkan anda buat. Dia izinkan anda buat. Sampai sana, ni, keinginan ada. You have your desire. Tapi apa tahu? Ni, takkan bergerak kalau tak izinkan. Sebab orang tu, dia tunggulah macam tu. Dia kata, ya Allah, alihkanlah aku. Allah Ta'ala kata, kau minta benda lain tak? Kau minta benda lain. Lepas tu, bila Allah Ta'ala alihkan, dia minta pula. Sekali lagi nampak? Dia tak boleh jalan suka hati. Bukan lepas dia keluar tu, dia macam until dia masuk syurga. Mana dia sampai pintu syurga, dia tengok pula kat syurga. Dia nampak panjang tu, dia banyak ruang, banyak kosong lagi. Dia kata, ya Allah, masukkan aku dalam syurga. Allah Ta'ala kata, celaka kau ya Adam. Alangkah mungkirnya engkau. Dia kata, ya Allah, jangan kau jadikan aku sehina hamba engkau. Allah tak nak masukkan dalam syurga. Memang tak nak masukkan, Allah tak nak biarkan dia macam tu. Tapi dalam hadis ni, sebenarnya pengajaran bagi kita. Start seorang tu mati, nak fikir pasal qadar start orang tu mati, sampai dia masuk syurga, di situ, dia tak ada. Dia ada keinginan, tapi dia takkan boleh buat. Itu Allah Ta'ala tarik. Kudrah yang dia Allah Ta'ala izin untuk dia bergerak, tak ada. Dia nak, tapi tak boleh buat. Contoh macam menyesut dengan muka orang yang berjalan keluar di kubur kan. Kalau kita kat dunia ni kan, kalau kita contoh macam budak sekolah asrama, kan kita suruh keluar. Ada lepak lah. Kan? Dia tak nak keluar, lepak. Betul tak? Kat sana tak ada. Bila Allah Ta'ala suruh saja Israfil tiupkan sangkala, semua keluar dari kubur. Tak ada siapa pun akan duduk diam situ. Tak ada siapa macam, tunggulah kejap lagi, biar orang jalan-jalan dulu. Biar. Tak ada, dia akan keluar. Dia akan bergerak. Nak ke tak nak, suka ke tak suka, dia akan berjalan. Semua. Hatta bila masuk neraka pun, bila orang tu minum air yang panas, di situ qadar dah hilang. Maksud dia ikutkan dia nak tak minum. Takkan nak. Tapi Allah Ta'ala jadikan apa? Dia pasti akan minum. So dia akan tonggang lah benda tu. Sakit dia rasa, badan takkan ikut cakap dia. Dia movement badan dia takkan ikut cakap dia. Tapi macam tu juga ahli syurga, ahli neraka tadi kan, yang keluar dari neraka, dia terakhir keluar masuk neraka, masuk dalam syurga, dia juga macam tu juga. Tidak dapat sebarang pergerakan kecuali Allah Ta'ala izinkan. Bila masuk syurga saja, maka Allah Ta'ala pun suruh dia berangan-angan.
Ni panjang dah, tapi kat situ pendek je. Allah SWT suruh dia berangan-angan. Angankan, minta apa kau nak, minta. Dia pun minta. Tapi dalam terlintas kepala dia semua tahap dunia tau. Kita tak akan terbayang benda luar daripada apa bayangan kita. Lalu, dia dah berhenti. Tak nampak apa benda dah. Allah kata, Allah Ta'ala bantu pula. Impikan benda sekian. Allah Ta'ala bagi dia pula, angan-angan. Nak sekian. Lepas dia kata, dah dapat benda tu, Allah Ta'ala kata apa? Innalaka mislad dunya wa asyarati amsalihah. Untuk engkau apa seperti itu dan 10 kali ganda daripadanya. Maksudnya orang paling akhir masuk syurga, dia Allah Ta'ala kata pada dia dalam hadis ni, innalaka mislad dunya, sebenarnya untuk engkau seumpama dunia ini dan apa? 10 kali ganda dunia ni. Mana the best thing in dunia, tapi akan dapat. Tapi tahap dunia sajalah. Cantik pun tahap dunia saja. Kalau atas lagi elok. Sampai yang atas sekali, apa yang tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah terlintas dalam hati manusia. Yang ini dia akan dapat macam dunia, tapi 10 kali ganda lagi best. So tak ada mana manusia kat sini besar kerajaan Allah Ta'ala. Maksudnya tak ada siapa yang masuk syurga nanti lebih rendah daripada ahli dunia paling kaya. The best ahli dunia ni kan, penduduk dunia ni paling kaya, takkan boleh menyamai ahli syurga paling bawah sekali. Paling bawah sekali pun takkan menyamai sebenarnya. So katakanlah yang masuk syurga tu tadi adalah petukang kebun. Kan tukang kebun, orang yang tak pandai, orang yang tak bijak, bukannya genius dan sebagainya, tapi tuan dia dulu, orang yang dia kerja dengan dia, tukang driver dia, ataupun bos dia kan, dia driver pada bos dia tadi kaya, ataupun dia jadi tukang kebun pada bos dia, ataupun dia tukang beli barang bos dia tadi yang genius, katakanlah katakanlah kat dunia ni memang kaya, tapi apa kekayaan bos dia tadi, kalau bos dia sangkut lagi masalah lah. Kalau bos dia duduk tadi, kalau level dunia aje, dia akan mengatasi bos dia akhirat nanti. Mana level lebih tinggi 10 kali ganda daripada dunia ni sekali. Fa idza kana hadza ata'uhu ta'ala li adna man yakunu fil jannah. Jika ini adalah pemberian Allah Ta'ala li adna man yakunu fil jannah, bagi siapa yang dia ni berada, dia yang paling rendah, adna, the lowest. Okay, man yakunu, orang yang paling rendah berada fil jannah dan syurga. Kalau ini pemberian Allah Ta'ala untuk orang paling rendah dan syurga, fama zannuka bima huwa a'la manzilatan, maka kamu rasa agak-agak macam mana dengan orang paling tinggi? Kalau orang paling rendah tadi 10 kali ganda dunia ni, kalau dia kata orang paling tinggi agak-agak macam mana? Itu yang Ibnu Katsir kata. Wa ahza indahu ta'ala, dan juga lebih mendapat peluang, mendapat habuan lebih banyak di sisinya Ta'ala. Maka orang tu lebih ahza, lebih dapat habuan. Maka agaknya bayang-bayang macam mana dia dapat? Pasti lebih tinggi, lebih dahsyat. So itu yang kita kata disuruh kejar tu. Nabi kata dengan para sahabat, bila kamu nak minta syurga, minta syurga Firdaus yang tertinggi. Jangan minta yang bawah sekali. Jangan minta ala kadar. Minta lah paling tertinggi. Masalah dapat tadi, itu cara lain. Pasal Allah Ta'ala akan datangkan asbab. Bila kita minta kan, macam saya kata, Allah mahdina man hadait, seorang datang ajak kita, mat, jom pergi kelas agama. Rasa-rasanya jahil kita ni. Tak apalah, tunggulah sikit nanti. Aku ada hal ni. Dia terpulang pada kita lah. Maksudnya manusia akan tegur kita dan ajak kita untuk hasil doa kita tu keluar. Tapi kita perasan dia ingatkan benda tu seketul. Tak. Dia akan datang dengan bentuk pertanyaan orang ajak, orang nasihat. Kan, satu kejadian berlaku depan kita dan sebagainya. Kita baca buku. Anything macam tu. Allah akan berikan hidayah. Hati kita ikut ke tidak, itu akan menjadi alasan utama. Untuk kita berjaya atau tidak. Kalau kita degil, then wassalamu. Tak cakap apa. Terpulang. Ya, tapi kalau kata kita patuhkan hati kita, tundukkan ego kita, dan kita akan berjaya. Faham? Okey. Wa qauluhu, Nabi Ta'ala lepas tu, aliyahum thiyabu sundusin khudrum wa istabrak. Orang tertinggi, aliyahum. Tadi rendah kan? Ni tertinggi di kalangan mereka ahli syurga ni. Thiyabu, pakaian mereka, sundusin khudrum. Sundus sutra yang hijau. Sutra nipis, dia sutra tebal. Istabrak, sutra tebal. Yang kita baca bawah tu. Maksud dia, libasu ahli jannah, pakaian ahli syurga, fiha al-harir. Dalamnya ada sutra. Mana pakaian ahli syurga ni, padanya sutra, pada syurga ni adalah sutra. Wa minhu, di antaranya sundus. Sundus ni wa huwa rafi'ul harir. Dia ni adalah yang sutra yang paling bagus, paling elok. Kal qamsan wa nahwaha mimma yali abdan. Dia seperti macam singlet lah, pakaian dalam kita dalam ni kan. Komis yang terus macam tu pakaian dia. Okey? Maksud dia sutra yang lembut yang pakai pada badan manusia ni, yang rafi', yang tinggi, yang kedudukan dia yang paling mahal sebenarnya. Wa istabrak pula minhu, yang dan istabrak daripada sutra ni, ma fihi barid wa lam'an. Apa sutra ni yang mempunyai kilauan. Maksud dia macam kalau kita kata baju dia 2 lapis.
Satu lapisan yang pada pakai kat badan dia, satu lagi lapisan yang atas pula. Jadi dia macam orang pakai jaket lah. Okey, yang pertama, yang bawah tu sutera dia tu bentuk macam ni. Sutera atas dia lain pula. Yang bentuk dia berkilat-kilat, berkilau-kilauan dia kata. Wa huwa ma yali az-zahir. Dan dia itu adalah yang apa berikut daripada yang zahir, bawah daripada yang zahir. Kama huwa ma'hud fi libas. Macam mana Allah Taala janjikan pada pemakaian tu yang biasa orang pakai lah zaman dahulu, biasa orang pakai jubah, lepas kemudian ada pakai atas pula. So macam tu, macam yang terbiasa manusia pakai, macam tu keadaan dia. Even sekarang ni pun kita kata kita pakai selai je. Ada pakai selai kan. Yang biasa kan pakai selai, lepas tu pakai atas dia. So jadi ada dua lapisan. Sutera yang nipis, sutera yang tebal. Warna hijau, warna macam-macam kita kata. Tapi yang orang sebut warna hijau. Bukan maksud hijau tu hijau pas kan masalah pula orang kita ni kan. Hijau ni. Hijau tu kan tu maksud dia pakai warna tu hijau. Di sana Allah Taala berikan pilihan warna-warna tadi, itu hak Allah Taala. Macam burung yang bawa orang yang mati syahid tu burung yang hijau. Bukan sebab warna hijau tu sebab warna daun, tak, itu Allah Taala letakkan. Hatta klorofil pokok tu yang hijau pun Allah Taala tentukan, bukan kerja kita. Maksudnya itu dia letakkan warna hijau. Kita boleh bayangkan warna, bayangkan sutera, tapi kecantikan dia takkan kita capai. Maksudnya cukup cantik. Itu pakaian ahli sutera, ahli syurga. Kat dunia ni haram, jangan pakai benda-benda pelik-pelik tu. Di sana pakailah. Jangan pakailah sangat di sana. Jadi Allah Taala akan berikan benda-benda sebagai kemuliaan bagi ahli syurga. Raja-raja suka pakai warna kelik-kelik kan. Tak payah pakai sutera kat dunia. Pakai kat sana. Wahullu. Dan mereka berhias. Huli. Ini hiasan ni. Gelang, cincin dan sebagainya. Asawira. Gelang-gelang. Min fiddatin daripada perak. Tu sebab kenapa kan masalah dulu orang tanya. Dulu saya ingat ada soalan timbul. Apakah hukum pakai gelang magnetik? Gelang magnetik. Saya kata sebenarnya gelang ni bukan pakai perempuan. Zaman dahulu memang dan tu benda tu terbiasa dipakai oleh lelaki. Tetapi originally yang pakai pada zaman Rasulullah SAW dahulu, gelang ni raja-raja. Raja-raja kan, pembesar-pembesar kan, gelang-gelang asawir, gelang-gelang. Apa panggil bracelet. Macam tu. Okey. Tapi tak gambaran macam rupa dia. Tapi macam raja-raja Parsi kan dapat Suraqah bin Malik kan, Nabi dikejar Nabi SAW, dan Nabi kata dengan dia, aku janji dengan engkau lepaskan aku. Quraisy janji apa? Dia kata 100 ekor unta. Aku janji dengan engkau lepaskan aku. Sebenarnya Nabi boleh pukul dia. Dia jatuh tenggelam dari kaki kuda dia. Nabi mengatasi dia, bukan dia mengatasi Nabi. Tapi Nabi kata dengan dia, lepaskan aku bagi engkau benda sekian. Bila Parsi nanti, Kisra Parsi kalah nanti, engkau ambil gelang dia. Memang janji Nabi tu berjalan. Bila mana bila berlaku perang, Raja Parsi lari, gelang tinggal. Bila gelang tinggal kan, dapat benda berkenaan, Omar cari, mana ada Suraqah bin Malik. Dia bagi, pakai, dah, tangan. Dia pakai, dia cabut balik. Betul haram pakai, mana boleh pakai? Kau dah Muslim. Kan kau Muslim boleh pakai, tu Omar cabut balik. Dia gantikan dengan bayaran lain. Mas. Memang pakaian raja lah asalnya. Jadi bila orang tanya berkenaan gelang magnetik, saya kata kalau gelang tadi asalnya pakaian orang dahulu, raja-raja dia. Tapi kita lihat benda tadi tidak menjadi benda yang dibiasakan oleh para sahabat. Walaupun kita kata dalam perak ke daripada apa sekalipun, para sahabat tak pakai gelang. Raja kita pakai kan? Ada kan gelang? Oh ya, sungguh. Kat sini gelang ni tak. Anyway, gelang ni tadi kita kata ada yang kat ni, yang Kontoh Pontoh. Dia tahu nama, saya tak tahu. Okay. Tapi anyway, kita dengar sini. Bila kita sebut raja-raja dahulu pakai gelang, dan actually tanda kebesaran dan sebagainya, umat Islam disuruh opposite. Kita disuruh jangan pakai pakaian kemasyhuran. You are actually advised not to wear pakaian yang, faham tak? You can wear something dalam kerajaan. Nabi pakai jubah merah, Nabi pakai warna-warna lain. Nabi pernah pakai jubah merah, dan para sahabat kata, aku tak pernah lihat seorang yang pakai baju warna merah lebih cantik berbanding Nabi SAW. Ada. Nabi pakai jubah warna merah. You can wear any red dan sebagainya, tak ada masalah. Warna-warna tadi. Tapi jangan kemasyhuran, faham? Kemasyhuran maksud dia. Dan bagi kami yang dah belajar di Yaman dulu, orang-orang yang pakai jubah serban yang jenis tingkat ni, itu kepada kemasyhuran. Kadang-kadang ilmu dia orang tak sampai tahap tu pun. Tahap ulama', tapi pakai macam ulama' agak malu sikit lah. Kami tak berani pakai. Kami ni kan, student ni kami tak berani pakai. Sebab apa? Bimbang. Takut nanti orang tanya soalan kan, tak ada jawab. Baik betul Ustaz, tak baik orang nampak macam bangang je. Kan, daripada orang nampak pandai, korang tanya soalan. Start pakai, kadang-kadang dia kelakar juga. Kita pakai je Melayu je. Ni serius jadi imam. Kan? Start macam tu. Itu kan betul tak? Kan? Pakai je Melayu jadi imam. Nampak janggut sikit ada.
Sila Syekh. Macam tu aku macam pusal pula kan. Dah tak pakai kopiah pun kena juga jadi imam. Kadang-kadang jadi dia terbiasa tau. Orang masyarakat kita ni dia boleh macam tu. Tengok macam ustaz, imam. Dia macam tu, dia dah teka orang tu ustaz. Kadang-kadang payah juga sebenarnya. Dia actually certain tempat bagus pakai macam tu. Tapi dalam keadaan biasa bahaya. Pasal apa? Pasal orang akan jadi macam apa, dia nampak kita je dia jaga. Bukan apa-apa. Jadi last sekali kita nampak perangai mereka sebenar. Kalau kita pakai macam biasa ni, nampak perangai tak senonoh tu orang. Lepas tu dia kata, tak takut Tuhan ke? Apa cerita macam tu? Kalau kata kalau tidak awal-awal lagi dia macam, ni ustaz. Nampak ustaz je dia macam, ustaz ke? Sila ustaz kan. Orang kita macam tu, pelik sikit. Jadi pakaian syuhrah juga dikira macam tu. Kalau dia kata pakaian macam style yang serban bertingkat, berijazah. Ijazah tu. Ingat free kan Kak? Kena ambil ijazah. Saya terima nikah, bukan terima nikahnya. Saya diizinkan pakai. Ingat bukan dia main-main tau. Nak pakai serban bertingkat tu anda kena ambil ijazah. Ada sanad kata dia. Saya pun bila ada budak cakap macam tu, termasuk budak yang tadi tu, saya kata apa? Ambil wuduk. Apa dah ambil ijazah? Wuduk dengan serban mana mahal? Lagi bahaya. Mestilah wuduk lagi bahaya. Pasal tanpa wuduk solat tak sah. So kenapa ambil sanad untuk serban, tak ambil sanad untuk wuduk? Dia diam. Dia marah juga. Dia kata ada orang perlekehkan perbuatan kami, mengambil ijazah untuk serban. Memang ya pun, bukan serban tu menyelamatkan kau daripada masuk neraka. Kan? Yang wuduk ya. Pasal wuduk tadi hilangkan dosa. Wuduk kita tu buangkan dosa. Kalau tak dapat betul-betul macam Nabi ajarkan, maka rugi gila. Habis semua sekali ni, buat saya saja je. Jadi kenapa tak ambil ijazah? Serban beri ambil ijazah. Macam serban tu nanti boleh jatuh, kan? Boleh selamat daripada neraka. Gila apa? Tak ada kaitan pun. Ni jaga-jaga sikit. Jadi pakaian tu kalau boleh jangan pakaian syuhrah lah. Jadi dengan sebab tu saya kata dengan orang tu, first, benda tu kaitan gelang. Tadi ada kaitan tajuk masalah pakaian, kemasyhuran. Secondly, saya kata, betul ke dia menyembuhkan penyakit? Tu soalan kedua. Yang actually kena pastikan. Pasal banyak orang mendakwa pakai gelang tu nanti, sorry tak ada pakai Kalau nanti kan pakai kan, nanti kan ada ustaz di pakai, warah pakai. Kat masjid saya sound selamba je. Nampak pakcik pakai sebab saya cakap juga. Beli apa kata nak marah je. Kan? Tapi saya kata dengan dia orang, kalau benda tu mengubat penyakit, dan buktikan. Jangan hanya cerita kerana ada saintis di Amerika Syarikat bla bla bla, terus macam sami'na wa ta'na. Apa hal? Kan gelang magnetik. Saya kata apa hal? Kan? Saya kata kenapa? Siapa buktikan? Dulu ada budak tu jual pendant kan? Pendant. Kononnya pakai benda tu nanti badan kuat. Power Itu yang jadi kes. Dia jual dekat Causeway. Pendant tu kau pakai. Dia kata kalau benda tu pusing badan. Bila tak tangan belakang tekan. Kan? Mula dia kononnya macam sebelum tekan tak boleh pusing jauh. Sebelum pakai tak boleh pusing jauh, dan bila orang tekan tangan kita terlepas. Sekali dia buat kat saya. Dia buat kat bini saya, Cina tu perempuan, dia buat kat bini saya. Kata kan, tu lepas je. Lepas tu dia buat kat saya. Buat kat saya tak dan ni pun, tak dan pakai lagi. Saya letak tangan kat belakang, tak lepas-lepas. Dia tekan merah-merah, melecet-lecet tangan dia. So saya kata, pakai lah macam tu, dia dah kuat. Nah tu, kedua, takkanlah kau kena seharian kerja kau bila pakai benda tu? Kan? Ataupun, saya kuat, tekan. Itu ke kerja setiap hari soalan? Bukan itu cara dia. Kan? Bila kita kuat, bukan, pasal kita bukan bekerja, tangan kita di orang dengan belakang. Kerja kita kadang menaik. So soalan sekarang ni, bila pakai tu boleh naik laju. Pun nak pakai lah, nak saya pakai. Ini tidak pakai tu naik bangang juga kan, slow kan, lembab pun tidur. Dengan tok tidur. Tak ada sikit tidur. Tak nak macam tu, rugi. If you got something kan, saya kata biar benda tu padan dengan kerja dia. Ini pakai benda tu angkat motor. Buat apa? Kan motor ditunggang bukan diangkat. Saya kata tu. Lepas tu dekat UTP apa, Petronas kan. Dia orang buat tu, budak tu dia pakai. Dia letak gambar orang pakai tomoy. Lepas tu dia kata apa? Boleh test bang. Kenapa? Test pukul ke? Saya kata, kau pakai aku pukul. Tak, bukan bang. Kau pukul bang. Mana pakai nanti abang pajat lah badan saya. Buat apa? Bukannya kerja aku manjat orang. Kan kerja lain. Kita pakai benda tu, panjat saya. Kan apa benda pula? Kalau kau pakai benda tu boleh Superman, aku nak pakai kak. Ngarut je. Kan tak ada kerja lain. Jadi maksud dia tak terbukti jangan pakai. Takkan diperbodohkan umat Islam dengan benda tak pasti. Umat Islam ni bijak. Dia takkan gunakan benda yang tak ada kaitan dengan kesihatan badan dia sendiri. Okay. Mana dia kata wahadihi, dan dia kata apa? Wahullu asawira min fiddatin. Dan mereka pakai gelang-gelang daripada fiddah. Terang-terang daripada fiddah. Wahadihi daripada perak Wahadihi, dan ini sifatul abrar, sifat orang yang abrar. Amal muqarrabun. Ada muqarrabun dalam surah Al-Hajj 23. Allah kata apa? Yuhallawna fiha min asawira min dhahab.
Mereka berpakai dalamnya gelang-gelang ataupun rantai-rantai daripada zahab, daripada emas. Walu'lu' dan juga mutiara. Walibasum fi hari, dan pakaian mereka dalamnya adalah sutera. Ini sebut dalam surah Al-Hajj 23. Okey. Walamma dzakara ta'ala zinataz zahiri bil harir. Okey, dan apabila Allah Taala telah sebut perhiasan yang nyata dengan sutera, wal huli, dan juga perhiasan-perhiasan yang lain, yang gelang dan sebagainya. Qala ba'dahu, Allah Taala berkata sesudah dia cakap macam tu, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan akan memberi minum mereka, siapa? Tuhan mereka, syaraban tahura, minuman yang bersih, membersihkan. Betul apa? Tahara bawatinahum minal hasadi, yang membersihkan bawatinahum, perasaan dalaman mereka daripada minal hasad, daripada hasad. Wal hiqd, dan juga kedengkian. Hiqd, hasad, kebencian. Wal ghil, dan juga kebencian. Actually hiqdun dengan hasad ni lebih kurang sama. Ghilin pun sama. Wal adha, dan menyakiti. Wasair akhlaqir radiyah, dan seluruh akhlak-akhlak yang keji. Allah Taala berikan mereka ni minuman yang membersihkan mereka. Kat dunia ni kita dapat duduk, katakanlah kita duduk satu kawasan, semua banglo, kita kaya, dia kaya, semua kaya. Still ada juga dengki, perasan tak? Macam, beli televisyen besar bang. Perasan tak? Dia tak boleh. Di syurga nanti, anda takkan rasa berkenaan. Pasal Allah Ta'ala berikan minuman yang tahur, yang membersihkan diri orang berkenaan daripada segala perasaan-perasaan tadi. Tak ada hasad, tak ada dengki, tak ada khianat, tak ada sebarang kecurangan dan sebagainya. Menyakiti pun tak ada. Semua akhlak yang buruk akan dibersihkan. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala bihalihim az-zahir wa jamalihim al-batin. Maka Allah Ta'ala beritahu tentang apa? Kedudukan mereka, keadaan mereka yang zahir, kecantikan mereka yang zahir. Mana keadaan mereka yang zahir apa? Mereka dapat macam-macam makan, kan? Dan juga kecantikan dalaman mereka. Mereka bukan setakat luaran mereka indah, pakaian mereka indah, baju mereka indah, makanan mereka indah, bukan. Hamba mereka indah, tapi hatta apa? Dalaman mereka pun juga indah. Pasal Allah Ta'ala berikan mereka ni minuman yang membersihkan diri mereka. Bersih mereka daripada segala perasaan-perasaan hasad dan sebagainya. Wa qauluhu, Allah Ta'ala firman itu, Allah Ta'ala nyatakan, inna hadza kana lakum. Sebenarnya ini. Tapi dalam tajuk yang tentang hasad tu, buka dalam Al-Quran, dalam surah yang lain ada Allah Ta'ala berikan reference min ghillin. Pertama surah Al-A'raf 43. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Dan kami cabut daripada hati mereka ni dari sebarang kedengkian, dengki yang orang tak ada dengki dah. Semua ahli syurga tak ada dengki dah. Pertama surah Al-A'raf 43 dan juga surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr ayat 47. Al-Hijr. Sebelum surah An-Nahlu. Dalam tu ayat 47 pun sama juga Allah Ta'ala terangkan berkenaan dengan macam mana dicabut dari hati orang-orang masuk syurga ni daripada sebarang bersifat dengki. Tak ada. Jadi tapi di sini dia terangkan cara dia Allah Ta'ala hilangkan dengki dia apa? Dengan minuman yang membersihkan mereka. Yang cleanse mereka daripada segala berkenaan. Mereka tak ada masalah nak mereka takkan ada najis. Takkan ada kotoran lain. Tapi kotoran hati mereka kalau ada, semua sekali Allah Ta'ala bersihkan dengan minuman tadi. Habis hilang semua sekali rasa dengki dan juga hasad mereka. Maksud dia itu luaran mereka seronok, indah dan sebagainya, dalaman mereka juga baik dan juga cantik. Wa qauluhu, yang firman lepas tu, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Inna hadza, sebenarnya ini, kana lakum, ia adalah untuk kamu. Jazaa'an, sebagai balasan. Wa kana sa'yukum mashkuran, sebenarnya segala usaha kamu ni adalah apa? Diberikan pembalasan. Mashkur maksudnya diberikan pembalasan. Allah Ta'ala tak terima kasih kepada kita pasal dia bukan dapat faedah daripada perbuatan kita buat. Maksud dia apa? Maksud dia yuqalu lahum, dikatakan kepada mereka, zalika takriman, itu dikatakan kepada mereka takriman lahum, sebagai pemuliaan untuk mereka. Wa ihsanan, dan belas kasihan ilaihim, kepada mereka. Kama qala ta'ala, macam Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran surah Al-Haqqah 24. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah dan minumlah dengan senang lenang. Dengan hani'an, dengan seronok, dengan seronok, dengan gembira. Bima aslaftum, dengan sebab apa yang kamu telah lakukan dahulu. Fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang telah lepas. Mana apa hari yang telah lepas kamu kerjakan, maka dengan hari ini makanlah dan minumlah dengan gembira. Makan, minum. Allah Ta'ala suruh mereka. Ini cara Allah Ta'ala muliakan mereka. Dan dalam surah yang lain, Al-A'raf ayat 43, Allah Ta'ala kata apa?
wa nudu, dan mereka diseru, antilkumul jannatu, bahawa itulah syurga, uristumuha, diwariskan kamu kepadanya, akannya, diwariskan kamu akan ia, syurga terdapat pada kamu, bima kuntum ta'malun, dengan apa kamu dahulu kerjakan. Macam tu kat sini Allah Ta'ala kata, inna hadha kana lakum jazaa, sebenarnya ini, mana kebaikan luaran, dalaman, kecantikan, makanan dan sebagainya, apa ni syurga ni, kana lakum jazaan, ia adalah untuk kamu sebagai balasan. Okey, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kamu, kerja letih kamu adalah diberikan apa? Pembalasan. Ai wa kana sa'yukum mashkura, Allah Ta'ala firman lepas tu, ai jazakumullahu alal qalil wa katsir, maksudnya Allah Ta'ala membalas kamu di atas yang sedikit dan yang banyak. Mana benda baik kamu buat sedikit, ya Allah Ta'ala berikan. Usaha sikit, Allah Ta'ala berikan. Usaha banyak pun Allah Ta'ala berikan. So tak ada apa benda pun akan dirugikan. Sebab kenapa kalau kat dunia ni semua benda kita buat, jangan kita rasa menyesal. Buat baik jangan menyesal, buat jahat menyesal tak apa. Buat baik jangan menyesal. Lepas buat baik, alamak sedekah nak pakai pula duit minggu ni. jangan buat masa yang tu kan. Ada orang kita kata dia ajar kita redha, belajar redha. Benda hilang barang tadi Allah Taala akan ganti akhirat. Belajar redha, let go. Belajar let go kan. Kita kalau tidak ada masalah. Cerita semalam ke saya cerita pagi tadi. Ya ada orang kan, dia ada mate dia ni balik ke Indonesia, kemudian tak balik-balik. Mengamuk, marah, gurung gitu. Dia kata habis juta-juta bayar, juta rupiah lah kan. Jadi dia sembang adik-adik ni. Lepas tu adik dia kata kalau bising-bising dapat balik duit tak apa, dia kata. Kalau tak dapat duit balik jangan bising, dia kata. Lepas tu dia kata, ustaz tapi ustaz marah. Dia kata bang, benda dia kata, bang cuba ingat balik. Kan kita kena ambil sikit, seposen kita ambil. Allah Ta'ala tuntutkan balik untuk akhirat. Abang tak rugi apa pun. Tak lose anything, saya kata. Let go, belajar lepas let go, saya kata. Betul lah, tapi lagi ada masalah lah. Kan, saya kata benda tu let go, pasal benda tu hilang. Kan, Allah Ta'ala akan jumpakan kita hari akhirat balik dengan benda berkenaan. Kita rugi apa? Dirampas, dihilangkan, semua tu apa? Upfront. You don't lose anything. So, itu seorang mukmin. Di dunia ni, happy, saya kata. Kan belajar redha, saya kata. Yang Allah Ta'ala nak hilang, Allah Ta'ala hilangkan. Dengan cara ini ke cara lain. Tapi kita belajar redha. Jangan menyesal. Pasal benda kita buat semua sekali akan sampai dapat balik kat dunia. Kecil atau besar. Redha kita kecil je sikit kan. Pun Allah Ta'ala balas. Kan? Kalau kita redha, lagi kita sungguh-sungguh nak meredhakan diri kita, lagi Allah Ta'ala akan balas. Faham? So jadi manusia dia kena belajar. Apa tahu akhirat itu lebih utama bandingkan dunia. Faham? Jelas? Jelas Baik, kita berhenti kat sini. Ada soalan? InsyaAllah minggu depan last ke dah puasa minggu depan? Okey kan. So minggu depan insyaAllah last lah. Okey, dan kita akan kelas malam bulan Ramadan tidak ada. Dan ingat 10 akhir Ramadan kita akan ada tarawih kat sini. Siapa nak datang solat di sini boleh kan. Lepas solat isyak ke sekali kat sini, buka puasa kat sini kita ada buka puasa, ada solat isyak dan juga solat tarawih. 10 akhir Ramadan. Dan memang kita sebab Ramadan kita ada kelas pun, siang-siang ada kelas. Jadi kita akan buat program untuk kat sini. Jadi siapa yang ada kelapangan datang. Lepas tu kursus Dr. Isam ni dah lepas dah pagi tadi. Kemudian hari Sabtu ni 29 Jun kuliah khas. Sabtu 29 Jun Ustaz Johari Wahab, persiapan mukmin menyambut Ramadan. Siapa ada kedatangan datang. Ketiga ada hari kelas terbuka Darul Taklim untuk kelas orang baca Quran tu. Sesiapa ada kawan-kawan yang nak belajar baca Quran, ajak datang. Kita akan ada kelas untuk peletakan kelas, ada test, kita test. Yalah, tak ada test sepa orang. Kita test seorang-seorang. Jadi kita akan test tengok orang tu layak duduk kelas mana, dan kita akan letakkan kelas yang sepatutnya. So sesiapa yang ada kawan-kawan nak belajar baca Quran datang. Free je, bukan benda pun. Kan? Kena bayar yang bagdadi tu, bayarkan sikit tu tak? Ketuk-ketuk kayu lagi, ketuk-ketak. Kan? Jadi ambil lah yang ni free, wajar ambil lah datang. Kan? Sesiapa ada ke lapangan boleh ni. Jadi dia akan buat 8.45 sampai 11 pagi. Ada sesi temu sesuai kenal dan sebagainya. Ada makan-makan. Makan tak penting, makan kat rumah pun kenyang. Okey, dijemput hadir Siapa-siapa yang ada di lapangan sila jemput hadir. Jelas? Hari Ahad 30 hari Jun 30. Jelas Yang dah pandai tak payah datang, sibuk betul. Boleh kenal student kan. Tak apa. Yang dah pandai tu boleh juga kan meramaikan majlis. Bawa orang yang tak kerti dan sebagainya, kita tarik dia untuk belajar Al-Quran. Jelas Baik, wallahu alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.